Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang sudi meluangkan masa sekali lagi untuk menyertai program siri webinar pemantapan OKU Selangor pada petang ini. Untuk pengetahuan semua, program ilmiah secara atas talian sebegini merupakan program yang julung kalinya dianjurkan oleh pihak Unit Perkhidmatan OKU UiTM. Kami juga amat berbesar hati kerana program ini mendapat sokongan penuh daripada Majlis Tindakan OKU Selangor (MTOS) dengan kerjasama Jabatan Komunikasi dan Korporat UiTM serta Malaysian Federation of the Deaf (MFD). Program hari ini merupakan program webinar yang kedua setelah sesi webinar semalam bersama Encik Fazal Syaril. Program hari ini memberi tumpuan kepada aspek latihan pemantapan kerjaya. Okey, sebelum kita memulakan perkongsian pada hari ini, izinkan saya menyampaikan taklimat keselamatan dalam talian sebentar. Selepas 1 jam akan ada sesi pertukaran dari wakil MFD ya, wakil jurubahasa kita. So waktu itu akan ada juga rehat selama 10 minit. So saya akan berikan sedikit taklimat. Alright. Okey, untuk pengetahuan semua peserta, sila pastikan yang pertama posisi kedudukan anda dalam keadaan ergonomik. Yang kedua, kerusi atau tempat duduk anda dalam keadaan selesa dan tiada kerosakan. Yang ketiga, setkan pencahayaan di skrin laptop ataupun telefon bimbit dalam mod sederhana dan ataupun moderate lah. Okey. Keempat, setkan tahap bunyi laptop ataupun telefon bimbit pada 50% daripada kapasiti bunyi maksima, terutamanya apabila anda menggunakan headphone ataupun earphone. Melakukan senaman stretching dari masa ke semasa. Sesi ini nanti, macam saya cakap tadi, kita akan ada waktu rehat 10 minit selepas 1 jam. Okay? So waktu itu saya juga akan buka untuk sesi Q&A lah. Nanti saya akan cuba bacakan untuk puan penceramah kita jawab soalan-soalan tersebut. Okay? Alright. So tanpa melengahkan masa lagi, lupa pula saya nak beritahu, nak inform link borang kehadiran akan diberikan di 30 minit terakhir sesi ini nanti. So para peserta bolehlah menyemak link tersebut dekat ruangan komen nanti So nanti kita akan masukkan link kehadiran dan maklum balas di situ semasa 30 minit terakhir sesi ini nanti. So tolong alert and waktu tu dah boleh terus start isi. Sebabnya once program ini berakhir pada 4:30 petang nanti, saya rasa nanti link tu akan ditutup. So nanti para peserta tidak lagi boleh untuk mengisi maklumat di dalam link tersebut lah. Okay, so tanpa membuang masa lagi, saya amat berbesar hatilah untuk memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini ya. Okay, so ahli panel kita yang pertama ni adalah Puan Anim Zalina Azizan ya. Beliau lebih mesra dipanggil Puan Nana. Okay. So beliau merupakan seorang pensyarah dari Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan Universiti Tun Hussein On Malaysia. So beliau juga seorang yang sangat aktif ya dalam bidang pengacaraan, MC, pengurusan majlis dan sebagainya sebelum ini. Okay. So seterusnya ahli panel kita yang kedua merupakan wakil dari Malaysian Federation of the Deaf. Untuk pengetahuan semua, macam saya cakap tadi, so akan ada 2 wakil yang akan terlibat. Untuk jam pertama ini akan diwakili oleh Miss Regina Wong, okay? Dan yang kedua nanti akan diwakili oleh Puan Haryanti Abdul Rahman yang akan masuk sewaktu jam kedua. Okey, oleh itu tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah daripada ataupun talk daripada Puan Nana kita yang bertajuk Protokol dan Pengacaraan Majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Terima kasih kepada pengacara majlis pada hari ini iaitu Puan Tim ataupun Puan Fatimah dengan lebih mesranya Puan Tim. Okay. Dan terima kasih juga pihak UiTM, Unit Perkhidmatan OKU yang sudi menjemput saya untuk memberi taklimat ataupun ceramah dalam tajuk protokol dan pengurusan acara pada hari ini. Dan selamat datang saya ucapkan kepada semua penonton-penonton yang ada pada hari ini. Jadi hari ini saya akan kongsikan topik yang berkaitan dengan protokol dan pengurusan acara majlis rasmi. Okay? So kita buka slide sementara tu. Baik, itu dia nama saya dan juga saya punya jabatan saya berasal daripada, saya bekerja di Jabatan Pengurusan dan Teknologi, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Jadi nama glamour saya ataupun nama perkhidmatan saya dalam bidang pengurusan acara, dalam bidang pengacara majlis adalah MC Diva Nana. Jadi bolehlah panggil Diva Nana saja. Okay, so kita tengok kepada mengenali diri saya sedikit yang mana saya mula aktif dalam bidang seni ni sejak saya mula berkhidmat di UTHM, yang mana sejak tahun 2004 saya dah mula bermain keyboard, dan juga sejak tahun 2013 saya aktif dalam bidang nyanyian pula. Okay. Jadi di UTHM kita ada Pusat Kebudayaan Universiti. Jadi saya merupakan salah seorang daripada artis bersekutu budaya di Pusat Kebudayaan UTHM. So antara perkhidmatan-perkhidmatan yang diperlukan oleh Pusat Kebudayaan tu termasuklah menyanyi, berdrama, bermain keyboard, dan saya banyak di awal-awal perkhidmatan saya dengan Pusat Kebudayaan UTHM ni adalah sebagai seorang keyboardist dalam combo UTHM ataupun orkestra UTHM. Kemudian saya juga banyak mengikuti kursus-kursus yang berkaitan dengan pengacara majlis. Antaranya saya merupakan alumni bagi Akademi Pengacara Malaysia APM 2015. Kemudian 2016 saya attend kursus ataupun saya hadiri kursus yang dikendalikan oleh Major Tuan Halimi di bawah Angkatan Tentera Malaysia. Kursus tersebut dinamakan sebagai Suara Kristal. Okay. Kemudian pada tahun 2017 sekali lagi saya hadir ke program ataupun kursus yang dinamakan sebagai MC VIP Professional, yang mana dalam kursus tersebut kami diajar untuk menjadi seorang MC ataupun pengacara majlis yang profesional, termasuklah harga fee ataupun harga yuran untuk bayar pengacara majlis, bagaimana nak membaca teks untuk majlis-majlis perkahwinan di hotel-hotel berprestij dan sebagainya. Dan pada tahun 2018 saya sempat menghadiri kursus pengacaraan majlis bersama dengan pegawai Istana Negara yang kini masih lagi berkhidmat di Istana Negara, iaitu Tuan Sufian Abdul Rahman. Beliau merupakan orang yang selalu terlibat dalam acara-acara yang melibatkan istana. Seterusnya pada tahun ini dalam tempoh PKP hari itu sempat juga saya menghadiri kursus secara online, iaitu kursus pengurusan majlis berprestij bertaraf profesional yang dikendalikan oleh Ahmad Fetri Yahya, iaitu pengacara terkenal TV3. Okay, sangat bagus, dan saya akan kongsikan juga ilmu-ilmu yang dikongsikan oleh beliau. Dan saya juga sejak tahun 2013 secara profesional saya bertugas sebagai seorang pengacara majlis bagi program-program di universiti, bagi seminar, seminar, conference, kebangsaan, antarabangsa. Kemudian dalam masa yang sama saya juga pernah mengacarakan majlis-majlis yang melibatkan peringkat jemaah tertinggi ahli bakat, iaitu ahli bakat ni adalah persatuan isteri-isteri Angkatan Tentera. Jadi saya pernah menjadi pengacara majlis bagi majlis yang melibatkan peringkat jemaah tertinggi.
Demikian juga saya menjadi pengacara majlis untuk majlis-majlis bakat, annual dinner, high tea, majlis santai-santai hari keluarga di Kilang-Kilang, okay? Dan juga pada tahun 2016 saya pernah menghadiri kursus yang membolehkan saya menjadi seorang professional entrepreneur educator yang dikendalikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi ketika itu. Ya, okey. Seterusnya, so hari ni konten bagi nanti dia macam ada stuck sikit. Okey. So hari ni konten yang akan saya bercakap ataupun saya bincangkan ataupun saya present dengan tuan-tuan dan puan-puan semua adalah berkaitan dengan protokol dan pengurusan majlis, yang mana kita akan tahu dan mengenali jenis-jenis majlis yang ada, okey. Kemudian definisi protokol dan etiket, panggilan-panggilan hormat, panggilan-panggilan hormat yang sepatutnya pengacara majlis kena tahu dan juga kena mahir dalam benda-benda macam ni. Kemudian pengurusan acara dan seterusnya layout VVIP, dan bonus kepada talk ni kalau sempat saya akan kongsikan tentang tips pengacara secara duet. Kalau seorang tak ada masalah, kita boleh baca teks dan sebagainya, tapi kalau berdua ni dia ada sedikit praktis yang perlu kita buat dan juga tips yang perlu kita tahu. Okey, so ini antara majlis jenis majlis, okey, dan saya merujuk jenis majlis ini di dalam sebuah buku yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam, okey, yang dinamakan sebagai buku pengurusan acara. Jadi dalam majlis ni sebenarnya ada macam-macam jenis majlis, tapi dalam buku tu dia bahagikan kepada 6 majlis, yang mana kalau majlis rasmi bermaksud majlis tersebut adalah anjuran kerajaan pusat atau kerajaan negeri dan ianya mendapat peruntukan ataupun bantuan keuangan daripada kerajaan. Itu yang dinamakan sebagai majlis rasmi. Jadi bila nak menguruskan majlis rasmi ini, kena faham tentang protokol terkini, protokol yang melibatkan kerajaan terkini. Macam mana dia punya protokol dia dalam pengurusan majlis. Kemudian nombor 2 adalah majlis rasmi dan formal, yang mana majlis tersebut menggunakan sumber daripada peruntukan kerajaan, majlis yang penuh dengan istiadat, majlis yang menepati aspek protokol secara penuh. Contohnya adalah di istana, okey. Kalau yang melibatkan penuh istiadat ni adalah istana. Satu lagi majlis yang melibatkan istiadat ni contoh macam majlis convocation, okey. Majlis rasmi perkahwinan diraja, majlis rasmi yang melibatkan kerabat diraja. Okey, itu semua tu adalah merupakan majlis rasmi dan juga ia sangat-sangat formal. Jadi ini memerlukan penasihatan daripada pihak istana sendiri untuk nasihatkan pengurus acara macam mana nak menguruskan acara di istana. Okay. Kemudian rasmi dan tidak formal. Majlis jenis majlis yang ketiga adalah rasmi dan tidak formal, yang mana majlis tersebut menggunakan peruntukan kerajaan dan majlis turun padang, contohnya lawatan. Okay, lawatan tetapi dia akan ada sedikit kelonggaran dari segi protokol. Contohnya macam nak rasmi bangunan, okay, kalau ada bangunan baru dan bangunan tersebut perlu dirasmikan. Jadi ianya majlis rasmi tetapi tidak formal, okay. Jadinya sedikit lebih santai. Jadi pengacara pun bila mengendalikan majlis yang sedikit santai ni, suara pun kena identify suara yang macam mana yang boleh digunakan untuk suara majlis tidak formal tapi dia rasmi. Okay. Seterusnya majlis tidak rasmi bermaksud majlis anjuran agensi swasta
dan tidak menggunakan peruntukan kerajaan. Maksudnya melibatkan organisasi-organisasi swasta lah, okey, dan langsung dia tak terima apa-apa peruntukan, menggunakan peruntukan daripada mereka sendiri saja. Itu bermaksud majlis tidak rasmi, lebih santai, lebih sangat kurang protokol, tak ada protokol sangat, tak melibatkan salutasi yang heavy-heavy, yang berat-berat, yang kena baca panjang-panjang dan sebagainya. Seterusnya, majlis tidak rasmi tetapi formal. Macam mana? Melibatkan majlis anjuran kelab tetapi melibatkan orang kenamaan dan senarai kerajaan persekutuan dan negeri. Okay? Contohnya macam kelab persatuan ibu tunggal. Okay? Ibu tunggal yang ingin menjemput menteri wanita. Okay? Menteri wanita untuk datang merasmikan program majlis hari raya, contoh hari raya. Jadinya kelab wanita ibu tunggal ni di Selangor ke memanggil menteri untuk merasmikan acara mereka. Jadinya itulah yang dinamakan sebagai acara tidak rasmi tetapi formal. Formal yang mana masih lagi memerlukan penjagaan dari segi salutasi, bacaan salutasi, sama ada dia tu yang amat berhormat ke ataupun yang berhormat ke ataupun yang berbahagia ke dan sebagainya. Baik, jenis majlis yang keenam adalah separa rasmi yang mana melibatkan majlis kejohanan sukan, riadah yang menggunakan peruntukan kerajaan dan juga sumbangan kelab. Ini bermaksud sumber peruntukan kewangan yang untuk untuk mengendalikan majlis tersebut adalah half-half, separuh-separuh, iaitu daripada sumber kerajaan pun dapat, daripada sumbangan kelab pun dapat. Ada juga majlis-majlis yang macam ni yang mendapat dua sumber. Sumber daripada kerajaan mungkin tak banyak ataupun ada limit dia, ada had dia, tetapi majlis perlu dijalankan dan mendapat sumbangan daripada orang ramai, sumbangan daripada ahli-ahli kelab dan sebagainya. Itu dinamakan sebagai separa rasmi. Okey, seterusnya ialah definisi protokol. Okey, so perkataan protokol ni berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud protokolon, yang menggabungkan dua kata dasar iaitu protos dan kol. Jadi protos bermaksud yang pertama, manakala kol bermaksud pelekat, membawa maksud pelekat. Pelekat yang pertama, maksudnya protokol ni adalah pelekat yang pertama, dan merujuk kepada sehelai kertas yang ditampal pada dokumen undang-undang untuk membuktikan kesahihannya. Jadi istilah protokol ni sebenarnya berubah-ubahlah dari segi penggunaan dia. Pada satu ketika, protokol dimaksudkan sebagai surat cara atau surat rasmi yang asal berkenaan keputusan perundingan atau persetujuan dalam perjanjian. Kemudian protokol juga dirujuk pada bidang tata susila diplomatik. Jadi di Malaysia praktis dia, kalau pegawai kerajaan, contoh macam pegawai takbir dan diplomatik, mereka banyak sangat terlibat dalam kursus-kursus yang melibatkan protokol supaya mereka ini di-groom, dibentuk, diacuankan supaya mengikut protokol pentadbiran awam. Dalam pentadbiran awam banyak protokol dia, dan di Perancis pula protokol adalah rumusan etiket atau tata susila yang harus dipatuhi atau ketua-ketua negara dalam upacara tertentu, hubungan dengan duta-duta, ketua-ketua negara asing dan sebagainya. Jadi protokol ni sebenarnya tata cara perbuatan, tata cara tingkah laku, tata cara perjalanan. Itu dia yang boleh dimaksudkan secara bahasa mudah lah, bahasa mudah. So protokol, if you do the right thing at the right time at the right place, that means you are following the protocol. Ataupun dalam bahasa Melayunya, buat perkara yang betul di tempat yang betul dalam masa yang betul. That means you are following the protocol. Bermaksud anda semua mengikuti protokol. So again, do the right thing at the right time at the right place.
So that is what we call it protocol. Okay. Kemudian definisi etiket pula. Etiket merupakan peraturan-peraturan tingkah laku atau sopan santun. Dalam perbuatan kita kena ada sopan santun, sama ada dalam kehidupan harian, dalam perhubungan antara satu sama lain, atau dalam majlis yang berbentuk formal ataupun tidak formal. Jangan ingat, tidak formal tidak memerlukan etiket. Dalam majlis tidak formal juga kita perlu beretika ataupun ada etiket dia. Apa jua perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang mengikut peraturan-peraturan atau norma-norma yang diterima oleh masyarakat atau yang berlandaskan kepada timbang rasa adalah dianggap sebagai mempunyai nilai etiket yang tinggi yang boleh mempertingkatkan imej seseorang itu. Amalan protokol dalam sesuatu majlis bertujuan menetapkan penghormatan yang diberikan kepada seseorang tetamu hormat dan para jemputan, di samping menetapkan peraturan yang perlu diikuti dan dipatuhi oleh penganjur sesuatu majlis. Kesempurnaan majlis yang dianjurkan akan mencerminkan atau melambangkan kreativiti, kredibiliti, keupayaan, satu lagi kita panggil dia karisma, karisma sesebuah agensi tersebut dalam menganjurkan majlis. Jadinya mana-mana agensi, siapa-siapa sama ada agensi ataupun individu yang ingin menganjurkan majlis, okay, kalau dia faham tentang protokol, kalau dia faham tentang etiket, ini bermaksud majlis dia itu adalah satu majlis yang berprestige, okay, berkredibiliti, boleh dipercayai, boleh orang putih cakap boleh highly depends, okay, boleh highly depends on him or to the event manager, okay. Jadi maksudnya dia ada ilmu lah, ada ilmu untuk menganjurkan majlis, sama ada contohnya ilmu dalam menyusun kerusi, ilmu dalam menyusun bendera, ilmu dalam menyusun foto, foto diraja, ataupun menyusun foto-foto pembesar negara, okay. Ilmu dalam menyediakan layout, sama ada layout nak letak hadiah di mana, nak letak cawan untuk, kita panggil dia cawan goblet, kita panggil dia cawan goblet untuk yang minum dia, yang VIP selalu minum ada kaki panjang tu, kita panggil cawan goblet. Kat mana nak letak, air kat mana nak letak, okay. Susunan, nak letak susunan kerusi sama ada ganjil atau genap. Jadi semua-semua tu memerlukan ilmu untuk menguruskan acara. Okay, so etiket ini ialah do the right thing, okay, at the right time, at the right place, and you will look great. Okay, so kalau setakat protokol saja, you tahu protokol tapi you tak ada etika, you tak ada kesopanan, you tak ada kesusilaan, you will not look great. Okay, jadi kalau dah tahu protokol, jadi kita amalkan protokol, kita dah ada pengetahuan tentang protokol dan kita amalkan dalam bentuk etiket. Jadi do the right things at the right time, at the right place, and you will look great. Okay, so ini antara kata-kata sifu saya, iaitu Tuan Sofian, pegawai istana di Istana Negara, yang selalu dia war-warkan bahawa kita perlu mengikut protokol dan juga mengikut etika dalam kehidupan harian kita lah. Okay, seterusnya dalam buku pengurusan acara yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan ada 20 protokol. Kalau nak disenaraikan semua perkara ni perlu ada dan juga ada 15 etiket. Antara 20 protokol tu adalah pengacaraan majlis secara acara formal, fungsi pegawai protokol, peranan menyambut tetamu, bahasa dan kesopanan istana sekiranya berkaitan, dan juga pemakaian anugerah darjah kebesaran, program, susun atur cara pentadbiran, itu semua termasuk dalam protokol. Manakala dalam etiket pula, etika kita berpakaian. Etika berpakaian ni sama ada pakaian yang macam mana yang boleh dipakai di dalam sesuatu majlis. Kalau majlis yang majlis formal nak pakai macam mana, majlis tak formal nak pakai macam mana, majlis penganjuran sukan, okay, sukan balapan nak pakai macam mana. Takkan kita nak pakai bling-bling kan, baju yang bling-bling yang sampai silau mata, okay. Jadi kena tahu
jenis pakaian di dalam jenis majlis. Sebab tu kita kena tahu jenis majlis terlebih dahulu, barulah kita boleh suitkan dengan pakaian yang kita nak pakai. Kesesuaian pakaian mengikut majlis, penampilan dan penggayaan diri. Kalau dalam bidang saya, dalam bidang pengacara majlis, kadang-kadang ada majlis yang ada tema. Contohnya tema leopard, tema masquerade, tema princess. So kalau saya menjadi pengacara majlis, saya akan berpakaian mengikut tema berkenaan. Saya pernah jadi seekor leopard ataupun berpakaian seperti leopard. Saya pernah pakai menjadi seorang tuan puteri apabila temanya bertemakan puteri. Saya pernah pakai tema masquerade apabila tema yang diperlukan tu adalah tema masquerade dan sebagainya. Kalau kena dengan tema cowboy. Jadi kena pakai macam cowboy lah sebagai seorang pengacara majlis. Jadi kita kena berpakaian mengikut tema. Sebab apa? Bila menjadi seorang pengacara majlis ni, kita kena feel, kita kena into the scene, into the character. Kalau perlukan berpakaian cowboy, jadi kena cari pakaian cowboy, kena belajar, cari Google, study sikit tentang lagu-lagu cowboy yang berkaitan. Sebab kadang-kadang out of nowhere tiba-tiba orang minta MC menyanyi. Tu kena bersedia sebagai seorang pengacara majlis, kena bersedia dengan benda-benda macam tu. Jadi adab makan, sekali lagi kalau adab makan ni dalam majlis makan malam regimental, saya selalu menghadiri majlis makan malam regimental kerana mengikut suami seorang pegawai tentera berpangkat major. Jadinya makan pun ada protokol dia, ada etika dia. Sudu, nak pakai sudu dengan garpu banyak. Bila dia hidang atas meja tu, dia display atas meja banyak sudu, banyak garpu, ada pisau. Ada pisau kecil, ada pisau besar. Ada sudu kecil, ada sudu besar. So mana satu kos ataupun hidangan makanan yang akan menggunakan sudu yang mana. Jadi benda-benda macam tu kita kena belajar. Nak pakai pisau yang mana? Nak makan daging, nak pakai pisau yang mana? Nak makan ikan, nak pakai pisau yang mana? Adakah makan ikan guna sudu? Adakah makan udang guna pisau? Benda-benda macam tu kena ada ilmu lah, kena belajar dan juga tahu sekurang-kurangnya. Sikit ilmu pun tak apa, tapi kita kena praktis. Benda tu bukanlah hari ni belajar, esok terus jadi expert ataupun pakar, tak. Benda tu adalah praktis ataupun kita panggil dia learning process. Dari tahun ke tahun, dari masa ke masa kita akan lebih bagus, lebih baik lagi. Kemudian kesopanan tuan rumah, cara kita nak menyambut tetamu yang hadir ke majlis kita macam mana, Kemudian peralatan penggunaan jamuan, peralatan jamuan mengikut majlis, cutlery lah yang tadi saya cakap, sudu, garpu dan sebagainya, cara menghidang dan tertib di meja makan. Okey, seterusnya. Baik, ini kita masuk ke topik yang dikatakan pengurusan acara. Apa yang perlu ada dalam pengurusan acara ni? So yang sebenarnya banyak, bergantung kepada acara. Sama ada acara formal ataupun acara tak formal, acara sukan, acara hari jadi, majlis hari jadi, majlis menyambut menantu, majlis walimatul urus, so macam-macam acara. Tapi ini adalah saya kongsikan tentang general lah, maksudnya umum tentang pengurusan acara. Sekiranya contohlah ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang ingin terlibat sebagai event management, dan ingin mengadakan ataupun ingin membuka satu bisnes, peluang bisnes sebagai event manager. Sebagai event manager, inilah perkara asas ataupun perkara umum yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu, yang mana dalam pengurusan acara perlu ada pengurus acara ataupun pengurus program. Kemudian kena ada floor manager ataupun kita panggil dia pengurus lantai, bahasa Melayu dia. Kemudian kita kena ada pengurus pentas. Pengurus pentas dan pengurus lantai ni adalah orang yang sangat-sangat bekerjasama antara satu sama lain. Kita panggil dia buddy lah, kembar buddy. Kemudian
runner. Okay, so lepas ni saya akan terangkan setiap satu peranan mereka. Setiap semua ni saya akan terangkan tentang peranan mereka. Jadi perlu ada juga pengacara majlis, walaupun majlis ni kecil, contohnya majlis sambutan hari jadi, okay, hari jadi. Kadang-kadang perlu juga ada pengacara majlis, sebab apa? Peranan pengacara majlis ni sangat penting. Ada pentingnya dalam satu majlis. Kemudian penyampai buku program ataupun yang tukang tuang air kepada VVIP perlu ada. Jangan biarkan VVIP kita kering tekak di rostrum ataupun di podium. Kena ada, sama ada di meja VIP, di meja tempat duduk ataupun di podium. Kemudian seranta orang ICT. Kalau dalam program kita hari ini, kalau tak salah namanya Encik Haizir, orang yang saya baru saja berkenalan tadi. Dia yang mengendalikan tentang ICT ni lah, nak menentukan sama ada majlis ni dapat diteruskan dalam media sosial, YouTube dan sebagainya. Okay, jadi kena ada, dia kena mahir. Jadi orang ICT ni sangat-sangat very technical lah. Kemudian asyirid, ataupun juri iring, kita panggil dia juri iring, jawatan kuasa hadiah seterusnya, dan juga jawatan kuasa pengurusan penerima. Okey, apa dia semua-semua, apa dia peranan-peranan semua, masing-masing apa kerjanya mereka-mereka ini. Okey, jadinya kita pergi dekat bahagian pengurus ataupun pengarah program. Jadi sebagai seorang pengarah program, dia kena mengetuai dalam sesuatu majlis. Dia kena tahu the whole picture, the whole head to toe, apa yang nak dianjurkan. Dan dia kena tahu apa kehendak tuan rumah ataupun apa kehendak, kita panggil dia tuan rumah lah. Penganjur dengan tuan rumah berbeza. Jadi tuan rumah katakanlah dia hire, dia lantik kita sebagai pengarah program. Okay, jadinya kita kena tahu, kita kena bincang dengan tuan rumah tu nak program yang macam mana, berapa jam, kemudian nak design macam mana, nak tema macam mana. Jadi sebagai seorang pengurus ataupun pengarah program, dia perlu mengetuai dalam sesuatu majlis. Dan tuan rumah dan juga pengarah program mungkin orang yang sama. Mungkin orang yang sama, sebab tuan rumah tu lah yang tahu tentang keseluruhan majlis dan dia nak anjurkan acara tu mengikut kehendak dia. Jadi dia mungkin pengarah program dan dia juga adalah tuan rumah. Kemudian dia yang akan tentukan pembahagian tugas nak bagi kepada siapa, pengacara majlis nak bagi kepada siapa, floor manager nak bagi kepada siapa, stage manager nak bagi kepada siapa, dan dia akan menentukan atur cara majlis. Jadi pengarah program dan juga pengurus program perlu tahu protokol menentukan atur cara majlis. Dia tak boleh cacah merbah nak menganjurkan program ni tiba-tiba bacaan doa di bawah sekali, ataupun selepas sesi fotografi, ataupun bacaan doa tu dibuat selepas ucapan perasmian. Saya tak tahu, tapi saya memang tak pernah jumpa lagi bacaan doa, bacaan doa yang dibuat selepas ucapan perasmian. Mungkin ada, tapi so far saya belum pernah menghadiri lagi. Kemudian dia juga perlu memantau setiap pergerakan majlis. Jadi pengarah program ni dia kena rancang, kemudian rancang tu di awal sebelum majlis, dia kena pantau sepanjang majlis, dan dia kena buat postmortem selepas majlis. Jadi tugas sebagai seorang pengarah ni bermula sebelum majlis, semasa majlis dan selepas majlis. Jadi mungkin juga pengarah program ni juga yang adalah orang yang akan memberi penerangan kepada tetamu berhormat, kepada VVIP mengenai perjalanan majlis. Contohnya dia akan bagi penerangan tentang gimmick majlis. Jadi dia akan bagi tahulah kepada yang berhormat, lepas ni kalau yang berhormat bagi ucapan perasmian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, anjuran UTHM contohnya, dan kemudian lepas tu yang berhormat perlu memukul gong sebanyak 3 kali. Jadi perkara ini perlu diterangkan kepada yang berhormat tadi ataupun VVIP tadi, supaya dia tak lost, dia tak tahu tiba-tiba lepas dia habis dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya akan merasmikan majlis Hari Guru ini, lepas tu dia nanti terus turun. Sedangkan kita dah rancang, dia lepas bagi ucapan perasmian, dia kena pukul gong ke, ataupun dia kena
tunggu drone datang untuk bagi dia kunci ke, untuk supaya dia macam gimmick, ala-ala gimmick, buka kunci and then tiba-tiba ada screen montage yang besar dan sebagainya. Itu perkara-perkara tersebut dia perlu tahu dulu supaya setengah-setengah orang dia tak adalah terkejut sangat setengah-setengah orang dia tak adalah terkejut sangat. Yang berhormat pun kadang-kadang orang kan, manusia kan. Jadi kalau dia terkejut mungkin nanti akan efek kepada kesihatan dia dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itu perlu diberitahu terlebih dahulu. Bukanlah maksudnya gimmick ni langsung macam terus quiet, tak nak bagi tahu orang, tak nak bagi tahu sebab nanti orang kata alah hilanglah surprise tu kan. Tidak, kena bagi tahu juga kepada orang-orang yang tertentu. Audience tak apa, kalau tak tahu pun tak apa, tapi orang-orang yang macam VVIP, semua jawatan kuasa perlu tahu apa yang akan berlaku. Sebab kalau tak tahu apa yang akan berlaku mungkin akan jadi tukar kanting, tertanya-tanya apa ni, okay? So kena beritahulah. Puan Nani, minta maaf ya, ada salah seorang daripada peserta kita minta untuk hide apa tu yang Meet Google tu sebab dia tak nampak konten dia. Hide. Okey, terima kasih teacher. Boleh? Okey. Okey, dah nampak lah ya? Tadi tak nampak. Terima kasih. Alahan, minta maaf ya. Lambat dah apa ni, slide ke 12 dah. Saya pun tak perasan. Okey. Okey, kita boleh teruskan lagi Puan Tim? Boleh Puan. Okey. So ini dia contoh yang sebenarnya protokol atau cara majlis. Tetapi yang sebenarnya susunan dia tak betul. Susunan dia sangat-sangat tidak betul. Mana boleh mulakan dengan lagu negeri, kemudian pergi dekat penyampaian hadiah, kemudian pergi pula dekat lagu negaraku, kemudian gimmick perasmian, lepas tu baca doa. Lepas baca doa sesi fotografi, tiba-tiba ada ucapan aluan, kemudian kita bersurai. Lepas bersurai, tiba-tiba ada ucapan perasmian pula. Okey. Ini saya sengaja untuk menyusun secara randomly menyusun supaya saya nak tengok tuan-tuan dan puan-puan ni boleh alert tak ataupun boleh terfikir ke tak adakah susunan ini betul atau tak betul. Jadi yang sebenarnya kalau ikutkan secara praktikalnya, kalau saya bagi ceramah dalam mana-mana khusus pengacaraan majlis ataupun mana-mana khusus protokol dalam pengurusan acara, benda ni saya akan pause sekejap, okey. Kemudian saya akan bagi masa dalam tempoh 5 minit untuk setiap audiens saya, untuk setiap peserta saya ni untuk menyusun kotak-kotak ni mengikut susunan yang betul. Okey, tapi disebabkan kita ni dalam webinar dalam secara online saja, jadi saya tak boleh nak teruskan step itu, jadi saya akan terus tunjuk yang betul. Jadi ini atau cara yang betul. Mula-mula ketibaan VVIP. Okey, kita mengumumkan ketibaan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Suhaimi bin Sulong, pengerusi Jawatankuasa OKU UTHM. Okey. Jadi itu bahagian ketibaan VVIP lah. Kemudian hadirin sekalian dimohon berdiri untuk meneruskan lagu negeri dan lagu negeri Selangor, contohnya lagu negeri Selangor dan lagu negaraku. Jadi bila kita cakap macam tu, audiens akan kekal berdiri. Apabila VIP sampai, jadi mereka akan kekal berdiri. Okay? Jadi susunan dia antara lagu negeri dengan lagu negaraku, it depends on the kerajaan negeri. Okay, kalau di negeri Johor, apabila saya menganjurkan majlis di UTHM dan anjuran tersebut adalah anjuran UTHM yang mana terletaknya di negeri Johor, bermaksud kita akan nyanyikan lagu bangsa Johor terlebih dahulu, diikuti dengan lagu negaraku. Okay. Andai kata UTHM menganjurkan majlis di luar negeri Johor, contohnya dia anjurkan majlis di Kuala Lumpur, jadi UTHM ataupun majlis tersebut tidak perlu menyanyikan lagu bangsa Johor, hanya menyanyikan lagu negaraku sahaja. Sebab dia di luar negeri Johor. Okay? Jadi itu antara perkara-perkara yang kita perlu tahu sebagai seorang pengurus acara. Perlu nyanyi ke tak perlu nyanyi? Okay, mana satu lagu yang perlu kita nyanyi, sama ada lagu negeri ataupun lagu negaraku dulu. Mana satu lagu Okay, biasanya selepas lagu negeri dan seterusnya lagu negaraku, habis je lagu negaraku, hadirin sekalian dipersilakan duduk. Terima kasih.
Okay, dan seterusnya kita akan ada salutasi ataupun salutation oleh pengacara yang berhormat. Mula-mula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Saimi bin Sulong yang dipetua Persatuan Ibu Bapa PIBG Sekolah, kemudian guru-guru, seterusnya hadirin dan hadirat sekalian. Lepas tu ada pantun sikit lah, macam tadi Puan Tim berpantun sikit kan untuk pembuka acara kan. Kemudian kita beritahu objektif majlis. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, majlis yang sungguh permai ini merupakan majlis untuk meraihkan pekerja-pekerja atau staf-staf yang akan bersara tidak lama lagi. Jadi kita bagi tahu objektif majlis tersebut. Seterusnya, sebagai memberkati majlis pada petang yang indah ini, marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Sahibul Samahah Ustaz Muhammad Lutfi bin Solihin. Dengan ini dipersilakan Ustaz Lutfi untuk memimpin bacaan doa. Okey, jadi itulah bacaan doa untuk untuk mendamaikan suasana, merahmati majlis kita pada hari itu. Jadi kita panggil untuk bacaan doa. Seterusnya, terima kasih kepada Sahibul Samahah Ustaz Lutfi di atas bacaan itu tadi. Seterusnya, majlis akan dimulakan, tuan-tuan dan puan-puan, majlis akan dimulakan dengan ucapan aluan oleh Yang di-Pertua Pengerusi PIBG Sekolah Menengah Pintas Puding. Dengan itu majlis ingin menjemput pengerusi PIBG untuk menyampaikan ucapan aluan. Okay, so kita start dengan ucapan aluan. Kemudian kalau ada ucapan aluan, kemudian kadang-kadang dalam majlis tanda tangan MOU, majlis tanda tangan MOU, kita ada ucapan aluan, maksudnya welcoming speech. Seterusnya ucapan, kita tak panggil ucapan balas, tapi kita tak sebut ucapan balas, tapi kita katalah kita menjemput wakil industri untuk menyampaikan ucapan. Yang sebenarnya ucapan selepas ucapan aluan tu adalah ucapan balas, berterima kasih kepada ucapan aluan sebentar tadi, tapi kita tak sebutlah ucapan balas, kita kata ucapan sahaja. Jadi kalau dalam majlis MOU, pihak industri akan menyampaikan juga ucapan. Dan seterusnya ucapan perasmian. So dalam ucapan perasmian itulah yang akan ada dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya merasmikan Majlis Perkhidmatan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi 2020. Contoh jadi habis je perkataan 2020 tu, biasanya sepatutnya kalau tadi pengarah program dah bagi briefing kepada VVIP, biasanya VVIP ni dah faham, dia akan pause kejap di podium ataupun kita panggil podium lah ataupun rostrum tu, dia akan pause kejap sambil dia menunggu ushera untuk lead dia ke tengah, di bahagian tengah pentas. Okay, jadi sepatutnya usher tu dah kena standby di bawah pentas dan juga di atas pentas. Kemudian gimmick perasmian, standby. Gimmick perasmian, kalau ada montage, kalau ada drone, kalau ada ice, cube dan sebagainya, yang tu masa ucapan perasmian tu dia dah kena standby. Standby bawah, standby atas. Atas pentas, bawah pentas. Okay, kalau ada tanda tangan MOU, meja-meja susunan untuk tanda tangan MOU, berapa pihak semua dah disusun di awal-awal lagi. Di awal-awal sebelum majlis bermula lagi dah kena ada susunan, majlis MOU dan sebagainya. Saya pernah mengendalikan majlis yang sebenarnya majlis MOU, tetapi majlis MOU tu dibuat di dalam majlis gala dinner. Okey, bayangkan majlis MOU ni satu majlis yang formal, tetapi dibuat di dalam majlis gala dinner. Gala dinner ni majlis yang santai-santai. Agak mencabar juga tugas saya sebagai seorang pengacara majlis ketika itu yang terpaksa mengendalikan seluruh majlis dalam bahasa Inggeris. Macam mana saya nak berakting sekejap formal, sekejap tak formal. Itulah antara cabaran yang perlu dihadapi oleh pengacara. Tapi benda tu again, it's a kind of practices.
process, macam mana you nak handle program dia. Seterusnya selepas tantangan MOU akan ada penyampaian hadiah, kemudian penyampaian cenderamata. Penyampaian hadiah ni biasanya hadiah kepada mungkin pemenang inovasi ke nak diselitkan di dalam majlis tersebut. Okay, kalau tak ada tak apa, terus kepada penyampaian cenderamata ataupun kita panggil dia exchange gift. Antara tuan rumah dengan pihak tetamu yang dijemput tu, dengan kedua-duanya akan exchange gift. Jadi ayat saya akan menerangkan tentang seterusnya. Majlis ini mempersilakan pihak UTHM dan pihak Mega Jati Sendia Berhad meneruskan acara menukar tanda cenderamata sebagai tanda kenangan. Itu kita panggil dia exchange gift. Kemudian sesi fotografi dan seterusnya bersurai ataupun makan. Okey, floor manager ataupun pengurus lantai. Pengurus lantai maksudnya kawasan floor lah. Kawasan floor, di bahagian lantai dia mengetuai kawasan lantai. Okey, sekejap ya. Terpaksa charge laptop sebab Okay, so lakar dan dia juga perlu lakarkan pelan lantai, macam mana nak letak kedudukan VIP, macam mana nak letak kedudukan susunan kerusi, dia perlu lakarkan. Dan juga perlu melakarkan kat mana nak letak rostrum, kat mana nak letak podium untuk MC, podium untuk VIP. Kemudian kat mana nak letak meja untuk letak hadiah, meja untuk letak cenderamata. Itu semua tu adalah floor manager dia kena bayangkan. Pentas di mana, susunan kursi VIP di mana. Okay. So pastikan susunan kursi mengikut protokol. Susunan kursi pun kena ada protokol dia juga. Kemudian menentukan pergerakan VIP di kawasan lantai. Maksudnya start daripada mula-mula masuk VIP masuk daripada pintu utama sehingga ke kerusi VIP di hadapan pentas. Kat mana pergerakan dia? Okay. Jadi pergerakan tu kena clear. Pergerakan tu kena luas. Kena ada ruang. Sebab apa? VIP dia tak akan jalan sorang-sorang. Okay. VIP dia akan jalan bersama dengan pengiring-pengiring dia ataupun dalam bahasa nakal sikit, ponco-ponco dia. Lebih kurang macam tu. Dia akan berjalan mengikut ada pengiring-pengiring dia. Jadi pengiring-pengiring ramai kadang-kadang kalau VIP tu ramai. Jadi dia kena ada ruang sikit. Kemudian floor manager juga menjaga pergerakan keluar masuk penerima hadiah dan tetamu. Dia kena susun lah. Dia kena aturkan penerima hadiah nak naik tangga belah mana. Tangga kiri atau tangga kanan ataupun tangga tengah-tengah. Kalau lah pentas tu ada 3 tangga kan. Jadi nak masuk kiri kanan ataupun tengah dia kena tentukan. Dia kena practice. Dia kena rehearsal dulu perkara-perkara tersebut supaya tidak akan berlaku kucak-kacir. Dan selalunya baru-baru ini apa yang berlaku, penerima hadiah, penerima hadiah pertama sekali tak diterangkan nak naik tangga mana, tetapi dalam masa yang sama ramai fotografer yang berdiri di hadapan pentas dan dia blok tangga tengah-tengah tu. Jadi masalahnya selepas menerima hadiah akan turun melalui tangga tengah katakan. Jadi kat situ saja dia dah terblok dengan juru foto yang ramai depan dia. Okay, so floor manager memainkan peranan penting kat situ. Dia kena tentukan kat mana nak sudutkan, kat mana nak letaknya juru foto ni untuk mengambil gambar penerima hadiah, penerima cenderamata, ataupun gambar VIP yang tengah pukul gong, gambar VIP yang ambil kunci daripada drone, benda-benda macam tu. Okey, seterusnya pengurus pentas, pengurus pentas ataupun stage manager. So biasanya dalam pengurusan acara ni saya sendiri jarang mana pengurus pentas jadi benda nak sebut pengurus pentas tu jadi banyak perkataan kan. Jadi macam biasanya saya sebut mana stage manager, floor manager. Jadi cepat jadi benda tu senang nak ingat pun. Okay, kemudian jadi stage manager ni dia akan mengawal, dia menjadi ketua pergerakan di kawasan pentas. Dia kena pastikan pentas tu clear, kalau ada susunan meja-meja ataupun kerusi-kerusi VIP dia kena tahu nak susun macam mana. Dia akan pastikan susun atur perabot dan hiasan di atas pentas. Meja nak letak hadiah dekat mana.
meja nak letak scroll dekat mana, okay. Dan kemudian dia akan tentukan pergerakan VIP di atas pentas. Dia tentukanlah, maksudnya VIP selepas ini pergi mana, VIP selepas dapat cenderamata terus turun ke, ataupun VIP lepas ucapan nak duduk mana sementara draw nak sampai tu. Jadi stage manager yang kena tentukan. Dan dia juga akan menjaga pergerakan masuk, keluar masuk penerima hadiah, okay, seperti di floor tadi. Dan dia juga menjaga pergerakan pentas di atas pentas. Menjaga pergerakan persembahan di atas pentas. Kadang-kadang dalam majlis tu ada persembahan pembukaan, persembahan selingan, okay. Jadinya kalau persembahan pembukaan mungkin dia akan buat dekat atas floor saja. Persembahan selingan dia akan buat di atas pentas. Jadinya stage manager ni kena alert selepas persembahan nak buat masa bila. Jadi dia kena tahu, dia kena tentukan nak panggil persembahan tu masa bila. Contohnya persembahan adalah melibatkan gimmick, masa gimmick. Jadinya masa ucapan perasmian tu dia dah kena panggil penari-penari contoh, ataupun dia dah kena panggil pelakon-pelakon utama untuk buat gimmick bagi acara gimmick selepas ucapan perasmian. Jadi orang yang stage manager ni lah kena alert, kena alert dan tak boleh leka. Okay? Jangan semua nak suruh pengacara pengacara shout out ke apa kan, itu bukan kerja pengacara, itu pengacara stage manager. Okay. Jadi kita teruskan lagi dengan kedudukan kerusi VIP sekiranya kerusi tersebut adalah terdiri daripada ganjil 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 ataupun 5 kursi, 7 kursi, tapi tak pernah lagi lah sampai 7 kursi. Mungkin ada lah tapi jarang-jarang berlaku. Jadi sekiranya contohnya ini adalah pentas, ini di bahagian pentas, okey. Jadinya sebagai seorang mula, okey. Sebagai seorang floor manager, okey, ni pentas kita tak kacau sekarang ni this is lantai dan ini adalah tetamu-tetamu, ibu bapa, mungkin ini para graduan ataupun semua tetamu, okey. Jadinya di tengah-tengah antara tetamu dengan tetamu ni kita letakkan satu, andaikan ada satu garisan, jadi kita letak kerusi VVIP. Yang nombor 1 ni adalah VVIP. Contohnya yang berhormat, yang amat berhormat, yang berbahagia. Ni kedudukan dia dekat nombor 1. Jadinya di tengah-tengah. Kita berdiri di sini, di belakang kerusi sebab pentas dekat depan kita. Jadi muka kita kena menghadap di bahagian pentas. Okey. Jadinya angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan adalah nombor 2. Jadi nombor 2 ni biasanya tuan rumah. Okey. Contoh dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, UTHM menjemput ataupun UITM menjemput Ketua Setiausaha Negara yang terkini lah. Jadi Ketua Setiausaha Negara tu akan memberi ucapan perasmian terhadap Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Jadi dia merupakan orang di nombor 1. Okey, di nombor 1. Seterusnya rektor ataupun di UITM saya minta maaf banyak, saya kurang pasti, tapi kalau di UTHM kita panggil dia Naib Chancellor. Naib Chancellor akan menjadi orang kedua yang akan duduk sebelah kanan kepada KSN tadi, Ketua Setiausaha Negara tadi, dia akan duduk sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri ni siapa? Yang sebelah kiri ni biasanya kadang-kadang pendaftar ataupun tetamu yang kita jemput. Contohnya macam pegawai daerah, pegawai daerah. Jadi dia akan duduk di bahagian nombor 3. Seterusnya nombor 4. Nombor 4 adalah di sebelah nombor 2 dan nombor 5 adalah di sebelah nombor 3. Jadi biasanya nombor 5 ni adalah pengarah program. Dia akan duduk dekat kursi sebelah pegawai daerah ni. Jadi tentukan arah kerusi menghadap ke pentas. Ataupun yang menghadap ke hadirin lah. Kalau kejap lagi saya akan tunjuk contoh kalau menghadap pentas ni di bawah. Okey, jadi susun kursi dan bilangan, kemudian berdiri di belakang kursi dan paling tengah. Okey, kemudian kerusi kanan adalah kedudukan kedua
dan kerusi kiri adalah kedudukan ketiga dan seterusnya. Macam saya cakap tadi, nombor 4, orang keempat akan duduk sebelah 2 dan orang kelima akan duduk sebelah 3. Okay, ini kalau kerusi ganjil. Okay, right, now kalau kerusinya genap. Okay, kalau kerusi dia adalah genap, again tentukan tempat pentas kat mana, sama ada pentas di hadapan kita ataupun di belakang kita. Jadi muka kita perlu menghadap pentas di tengah-tengah antara tetamu. Jadi angkat tangan kanan, letak kerusi nombor 1 di tangan kanan kita. Okey, sama juga macam tadi, sama juga kalau nak jemput KSN, Ketua Setiausaha Negara yang akan menyampaikan ucapan perasmian, dia akan duduk di kursi nombor 1. Seterusnya nombor 2 ni adalah merupakan Naib Chancellor Universiti. Kemudian yang ketiga ni mungkin pegawai daerah dan seterusnya nombor 4 ni mungkin pendaftar, pendaftar universiti. Okey, so boleh susun boleh orang ni macam ni. Kalau nombor 5 katakanlah semua sekali ada 6 kerusi. Kena letak 6 kerusi sebab VIP-nya ramai. Jadi nombor 5 akan duduk sebelah 3, okey, sebelah 3, dan nombor 6 ataupun orang yang ke-6, biasanya nombor 6 ni adalah orang yang pengarah program lah, macam saya cakap tadi, pengarah program, dia akan duduk sebelah nombor 4. Okey, itulah dia susunan kerusi. Yang penting, key point dia adalah tentukan pentas tu di mana. Jadi sebagai seorang pegawai protokol yang perlu menguruskan acara, okey, pegawai protokol memuka menghadap pentas dan tentukan tangan kanan, jadi tangan kanan tu adalah nombor 1. Okey, tangan kiri nombor 2 dan begitulah seterusnya susunannya ya. Okey. Okey, sebagai seorang pengacara majlis, kalau dalam apa-apa majlis tu memang pengacara majlis ni sangat-sangat penting. Sebab saya kata dalam contohlah majlis very simple, majlis hari jadi, sambutan hari jadi Kalau nak nampak macam best sikit ke apa ke, perlulah ada pengacara majlis, dan biasanya kalau yang simple-simple macam tu among us lah, among di kalangan kita pun boleh jadi pengacara majlis. Jadi pengacara majlis ni yang sebenarnya dia fungsi berperanan untuk memberitahu maklumat yang penting kepada tetamu. Contohnya macam di mana terletaknya toilet ataupun ladies room, okey, di mana terletaknya exit, pintu keluar sekiranya berlakunya kebakaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya berlaku apa-apa kecemasan, tuan-tuan dan puan-puan dikehendaki menggunakan pintu kanan di sebelah kanan saya dan berkumpul di tempat ruang yang disediakan. Contoh macam tu. Jadi sebagai seorang pengacara majlis ni, dia kena ambil tahu tentang kawasan acara. Kat mana nak berkumpul, sekiranya berlaku kebakaran, kecemasan, dan juga contohlah kalau dalam majlis-majlis biasa ni tiba-tiba kunci motor hilang. Kunci motor hilang. Jadi pengacara majlis juga yang akan mengumumkan pengumuman kepada hadirin sekalian, terdapat kunci Honda, kereta Honda berjenama Honda di meja urus setia. Mohon kerjasama pemilik kunci tersebut, pemilik kenderaan tersebut untuk menuntut kunci anda, kunci kenderaan anda. Jadi kena tahulah kunci apa, kunci macam kunci kereta, macam-macam jenis kereta, tapi kunci kereta apa. Jadi benda-benda itu kena ambil tahu sikit lah. Kemudian pengacara majlis juga dia yang kontrol ataupun dia yang mengendalikan majlis mengikut atur cara yang telah ditetap oleh penganjur. Tak boleh suka-suka hati tambah, tak boleh suka-suka hati kacau bilaukan mana bacaan doa, mana aluan dulu, mana perasmian dulu, tak boleh sebab benda tu perlu ikut protokol, perlu ikut penganjur, perlu ikut pengarah program dan ikut apa yang kita dah rehearsal. Sebab apa kita tak boleh buat sesuka hati. Okay? Kemudian MC juga ataupun pengacara majlis juga perlulah juga bersedia dengan teks-teks spontan. Tiba-tiba dalam teks pengacara majlis tak ada pun teks yang mengatakan bahawa ada anak hilang. Ada anak kecil hilang. Jadi macam mana kita nak cakap? Tiba-tiba ada budak anak kecil ni menangis-nangis, mak hilang. Okay?
Jadi macam mana kita nak buat announcement untuk anak tersebut supaya dia dapat jumpa dengan mak dia ataupun mak dia yang tengah risau tu tak tahu nak cari kat mana anak dia, kat mana kita nak, macam mana dia nak kita nak temukan mereka. Jadi sebagai seorang pengacara majlis, benda-benda tu kena kita panggil dia throw it spontaneous, secara spontan. Kemudian pengacara majlis juga perlu mahir dalam protokol salutasi. Contohnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, okey. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Menteri Besar, okey. Kalau Yang Berhormat, okey, Yang Berhormat untuk adun ke ataupun untuk parlimen. Okey. Kalau di negeri Johor, okey, kalau ada dapat title Datuk daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, okey. Biasanya kalau dapat datuk daripada sultan di negeri ni kita panggil datuk, datuk kita panggil yang berbahagia datuk. Tetapi di Johor, datuk itu kita panggil yang berhormat datuk. Itu specialnya di negeri Johor. Di negeri lain saya kurang pasti, tetapi yang biasa-biasanya digunakan salutasi sebagai yang berbahagia. Jadi kita ada yang berbahagia, kita ada yang amat berhormat, kita ada yang berhormat, yang berusaha, yang dihormati. Kat mana nak letak tu? Kat mana nak letak segala-gala yang ni? Jadi itulah sebagai seorang pengacara majlis, perkara-perkara itu perlu ada rujukan, perlu ada ilmu. Jadi salutasi perlu sama yang ada dekat MC dan juga sama letaknya di podium ataupun rostrum di bahagian ucapan haluan dan juga ucapan rasmi. Kena sama-sama letak dia punya salutasi ni. Okey, ini juga saya rujuk kepada pengurusan acara yang buku yang dikeluarkan oleh Jabatan Khidmatan Awam. Okey, dia mengendalikan majlis, dia melancarkan perjalanan majlis, menyediakan teks pengacara, kemudian dia kawal perjalanan, buat pengumuman, beri panduan kepada tetamu macam tadi saya cakap, nak keluar kat mana kan, menyemak panggilan hormat berdasarkan kepada kehadiran tetamu dan contoh lah tak apa. Kemudian protokol dan pembaca doa. Okay, jadi pembaca doa ni kena orang-orang yang qualified lah, yang boleh baca doa dengan sebutannya, dengan bacaan doa yang betul. Jadi doa merupakan satu ucapan permohonan dari hamba sebagai seorang manusia kepada Allah dengan hati yang ikhlas bagi mendapatkan rahmat. Okey, inayah, iaitu pertolongan. Dan juga dijauhkan dari bala bencana dengan cara dan adab tertentu. Sebab itulah bacaan doa dibacakan sebelum majlis bermula. Majlis bermula masa bila? Iaitu startnya ucapan haluan. Ada juga setengah-setengah majlis, dia mula sebelum MC ataupun pengacara majlis menerangkan objektif majlis. Ada juga macam tu. So depends pada pengarah, dia nak letak bacaan doa tu di mana. Jadi pembaca doa bagi majlis dan acara di peringkat persekutuan yang dihadiri oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, doa hendaklah dibaca oleh Sahibul Samahah Mufti Wilayah Persekutuan. Ini protokol. Ini pengurus acara kena tahu. Apabila melibatkan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, pembaca doa tak lain tak bukan iaitu Mufti Wilayah Persekutuan. Kena ajak dia, kena suitkan masa. Jadi Mufti tu kalau tiba-tiba ada acara yang canggah, jadi dia kena dahulukan yang Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kemudian membaca doa bagi majlis acara di peringkat negeri yang dihadiri oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan atau Raja. Doa hendaklah dibaca oleh Sahibul Samahah Mufti Negeri ataupun Timbalan Mufti ataupun amalan yang biasa digunakan pakai oleh negeri tersebut. Mungkin di negeri-negeri lain-lain dia punya praktis dia berbeza-beza, amalannya tu berbeza-beza. Mungkin dia tak nak mufti negeri yang baca. Mungkin dia ada orang yang dia nak baca doa. Okey, itu terpulang kepada pembesar negeri masing-masing. Kemudian bacaan doa adalah dikecualikan sekiranya sesuatu majlis acara ada unsur-unsur hiburan yang melalaikan dan menyalahi syarak. Yang ni memang ada dalam buku Jabatan Khidmatan Awam. Contohnya, sekiranya majlis-majlis ada melibatkan hiburan sampai melalaikan.
contohnya majlis high tea, majlis high tea yang ada hiburan yang sampai terlanggar waktu asar contoh, sampai terlanggar waktu maghrib, jadi tidak boleh baca doa untuk majlis tersebut. Biasanya majlis-majlis tersebut adalah majlis-majlis yang dianjurkan oleh non-Muslim lah, sebab diorang tak perlu nak pergi solat dan sebagainya. Jadi dalam majlis tersebut tidak perlu ada bacaan doa, dan tak perlu merahmati pun majlis yang mempunyai unsur-unsur hiburan yang sangat melalaikan, sampai tertinggal waktu semayang asar, sampai melanggar waktu maghrib. Jadi itu sangat-sangat tidak digalakkan dan tidak boleh ada bacaan doa, dikecualikan. Dan bagi majlis-majlis dan acara lain, pembaca doa boleh dilantik di kalangan mereka yang layak, seperti mana dalam para merujuk kepada garis panduan JAKIM. Dan sebenarnya ni untuk Ustaz lah, kalau di UTHM, pihak penganjur akan sentiasa merujuk kepada pusat Islam. Pusat Islam untuk panggil siapa ustaz yang available di pusat Islam untuk bacaan doa bagi majlis-majlis universiti. Baik. Okay. Ini Puan Nana, kita bagi masa untuk rehat sekejap lah dalam 10 minit macam tu. Dah sejam kan? Okay. Para peserta bolehlah stress sikit ke kan? Longgar-longgarkan sikit otot-otot dekat badan tu. Tadi ada soalan Puan Nana dari beberapa peserta. Diorang cakap, boleh tak kalau nak dapatkan PowerPoint slide ni? Sebab diorang kata sangat menarik. Sangat menarik? Sangat menarik. Apa yang menariknya Menariknya tu berkenaan dengan segalanya lah, yang urusan-urusan daripada segi protokol dan sebagainya. Saya rasa ada yang akan menjadi menjadi pengurus acara juga kan. So diorang rasa menarik. Kalau boleh nak dapatkan slide tu. So nanti kalau boleh nanti kita orang akan share lah pada saya boleh sebab saya dah kongsikan dengan Puan Tim. Jadi saya rasa tak ada masalah kalau Puan Tim untuk sebarkan slide tersebut lah. Okay, terima kasih sangat Puan Nana. Okay. Satu lagi Puan Nana, bateri dah okey ke? Sebab macam mana tadi ada macam gangguan bunyi. Dia macam ada noise sikit. Okey, sekejap saya check sekejap. Puan Nana tengok kalau masih perlu untuk di-charge tak apa, tak ada masalah lah. Tapi kalau dah okey mungkin kita cabut sebentar. Sebab mungkin nanti akan ada yang ada gangguan bunyi tu kan, dia tak boleh nak fokus. Okay, so sekarang ni kita ada masa 10 minit kan? Betul. Sekarang kita rest dulu lah, nanti lepas ni masa kita dah nak start balik. Betul. So sekarang ni saya charge dulu. Betul. Nanti bila Puan Tim kata dah boleh start, saya akan cabut dia punya bateri. So kita sekarang ni, lepas ni sesi yang seterusnya akan dibantu oleh wakil seorang lagi daripada Malaysian Federation of the Deaf, Puan Haryanti. Terima kasih sangat-sangat saya ucapkan kepada Miss Regina kerana sama-sama menjayakan webinar pada petang ini. Assalamualaikum Puan Haryanti. Assalamualaikum Puan. Selamat berkenalan. Salam. Kita ada lagi lebih kurang dalam 5 minit lebih. Kita rehat, tapi kita boleh teruskan ni Puan Nana. Baik. Okey. Sambil-sambil tu, kalau ada apa-apa soalan bolehlah kita bertanya di sini. Puan Nana pun free je nak jawab you guys punya soalan. Kalau ada soalan boleh type dekat chat ni. Betul. Saya boleh tengok kalau ada apa soalan. Ada soalan satu tu saya baru nampak. Bagi ketua jabatan yang berjawatan Prof Madya, panggilan apa yang sesuai Puan Nana? Yang berusaha. Yang berusaha ya, Puan ataupun Cik Nurul Adila. Okay, nanti kejap lagi saya akan kongsikan, sebab dalam slide saya ni memang akan ada, kita glance terus sekejap dalam slide saya ni memang ada lampiran yang saya sediakan untuk panggilan hormat. Okey, alright. Dan hormat untuk jabatan kerajaan, saya akan sharekan. Semua saya dah ada kat dalam ni. So teruskan bersama kita, okey? Rugi kalau tak dengar sampai habis. Masa pun tak panjang masa pun hanya
sejak 2 jam saja. Itulah kadang Gunakan waktu yang ada ini you guys. Tolonglah tanya apa-apa yang boleh. Rugi tau tak tanya dekat Puan Nana kita ni. boleh tanya soalan, boleh letak dekat nanti Puan Kim bantu saya untuk pastikan soalan. Okey, jadi saya boleh tolong jawab lah. Mungkin waktu yang ada ni Puan Nana boleh mempromosikan page Puan Nana ke YouTube channel. Mungkin lepas ni diorang boleh berhubung dengan Puan Nana secara terus kan, betul tak? Betul. Okay, so kalau siapa-siapa yang nak berhubung dengan saya untuk bertanya tentang protokol, untuk tanya tentang pengurusan acara, untuk bertanya tentang tips-tips menjadi seorang pengacara hebat, okay? Dan juga mungkin boleh buat kursus dan sebagainya. So boleh hubungi saya di nombor telefon 017-653-7678 ataupun layari Facebook page saya di MC Diva Nana. EMCEDIVANANA. Semua rapat-rapat. Okey, tak apa. Nanti kita minta pihak daripada UiTM untuk sharekan semula. Betul. Di situ. Dan juga mungkin boleh akan share di situ. Untuk orang-orang yang YouTube channel pun ada. YouTube channel, dalam YouTube channel tu saya banyak berkongsi tentang video-video saya yang sepanjang saya menjadi seorang pengacara majlis. Jadi ada skrip dia, ada lontaran suara dia, ada nada dia, bacaan pantun, ada tips-tips mata macam mana, ada tips dia kan. Menarik tu. Dalam page saya pun banyak video yang saya kongsikan. Okay. Saya pun mungkin akan menjadi salah seorang yang akan view lah. Sebab saya nak belajar. Bila dah view tu tolong like dan share. Alright, confirm. Okay. Alright, saya rasa kita boleh mula semula kot. Kan? Okay, boleh. Alright. Terima kasih Puan Nana. So kalau tak nampak tolong beritahu saya sekali lagi saya on dan okay. Saya nampak. Dan juga okay. Alright, so nampak? Nampak. Okay, so kita boleh teruskan dengan protokol panggilan hormat. Okay, so kalau siapa yang jadi pengacara majlis, perkara-perkara ni kena tahulah, kena tahu. Kalau ada DR kat depan tu, dia ada, sama ada dia ada PhD ataupun EDD, jadi ataupun dia medical doctor. Jadi kita kena panggil dengan DR tu maksudnya doktor. PhD pun doktor, EDD pun doktor, medical doctor is a doktor lah. Okay. Kemudian kalau IR panggil dia seorang jurutera. Jadinya setengah organisasi dia akan panggil engineer ataupun jabatan kerajaan dia panggil engineer. Yang sebenarnya IR ini berasal dari perkataan insinyur, insinyur. Jadi INSENIOUR, insinyur. Jadi kalau saya sebab ayah saya juga merupakan seorang jurutera profesional, jadi dia yang bagi tahu sebenarnya perkataan yang sebetulnya adalah insinyur. Profesor Madya Insinyur Haji Azizan bin Abdul Aziz. Contoh. Kemudian SR, surveyor. Kalau kita nampak nama dia tu ada perkataan surveyor Dr. DSR DR Abdul Jalil. Jadinya kita panggil yang berusaha surveyor Dr. Abdul Jalil bin Omar, contoh. Okay. Kemudian landscape ataupun LAR. Dia punya depan nama dia tu ada LAR. It's a landscape. Jadi kita panggil dia yang berusaha. Kalau dia nak disebut, kita sebutlah. Yang berusaha landscape Dr. Kamarudin bin Haji sekian-sekian. Okay. Kemudian yang terbaru sekarang ni, lately ni dalam tempoh 4-5 tahun yang lalu, dia ada TS, bermaksud dia Technologist Professional. Jadi TS tu bermaksud Technologist. Okay, Technologist. Jadi kita sebut yang berbahagia Profesor Datuk Technologist Dr. Abdul Wahid bin Razali. Sebab ada perkataan TS depan DR, jadi Technologist. Seterusnya TC, Juru Teknik Bertauliah. Technician ataupun technical. Saya pernah jumpa daripada UTM yang berbahagia Profesor Doktor depan itu yang berbahagia Profesor CH
Dr. Saya tak ingat nama, macam lebih kurang macam Abdul Samad macam tu. Jadinya yang rupanya CMCH tu adalah bermaksud yang berbahagia Profesor Chemistry Dr. Abdul Samad. Jadi benda-benda macam tu kena study sikit lah, kena study dan juga kena ambil tahu supaya orang boleh faham. Okey, kat sini mungkin tak nampak sangat, tak clear sangat. Ini merupakan panggilan-panggilan hormat dan gelarannya, termasuk gelaran bagi lelaki dan juga bagi perempuan. Contohnya yang di Pertuan Agong, kalau panggilan hormat dia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Kalau Permaisuri Agong pula Seri Paduka Baginda juga. Jadi kalau macam Sultan di Negeri Kedah Darul Aman ke KDYMM, ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Sultan Negeri Kedah Darul Aman, kalau dia Sultan Negeri Kedah. Kalau Sultan Pahang, dia punya permaisuri kita panggil dia Sultanah Pahang. Kalau tadi di Negeri Kedah, Sultanah Negeri Kedah Darul Aman. Okay, ni semua ni saya akan kongsikan dengan tuan-tuan semualah. Jangan risau, benda ni semuanya ada. Kalau nanti saya boleh bagi kepada puan tim dalam bentuk PDF, jadi puan-puan dan tuan boleh rujuk di rujukan tersebutlah. Benda ni ada dalam Google pun. Okey, yang ini panggilan hormat bagi yang di Petua Negeri, Perdana Menteri. Okey, jadi bagi Perdana Menteri contohnya Yang Amat Berhormat YAB. Okey, seterusnya bagi isteri yang isteri kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita panggil Yang Amat Berbahagia. Okey, bagi Timbalan Perdana Menteri sama, Yang Amat Berhormat. Okey, isteri pula Yang Amat Berbahagia. Ini semua ada dalam pekeliling Kerajaan Persekutuan. Memang kita tak boleh tukar lah, maksudnya tak boleh suka-suka tukar lah, sebab benda ni termaktub di dalam pekeliling pada tahun 2014 kalau tak salah saya. Masih lagi belum di-update lah, tahun 2014 ada dalam pekeliling. Ini panggilan hormat bagi kurniaan darjah kebesaran. Okey, sekiranya ada menerima darjah kebesaran, okey, kalau menerima darjah kebesaran Seri Maharaja Mangkunegara SMN. Okay, jadi kalau macam nama tu tiba-tiba kita dapat surat ada perkataan S, ada huruf SMN. Jadi kita tahulah dia punya penerima tu adalah seorang Tun. Jadi isterinya pun automatik jadi Tun. Okey, kalau lah isteri penerima, kalau penerima tu Tun, jadi isteri kepada penerima kita panggil dia Toh Puan. Okey. Right, ini semua saya akan kongsikan, jangan risau, saya akan kongsikan satu file dalam bentuk PDF untuk tuan-tuan dan puan-puan rujuk. Jadi tak ada masalah kalau nanti nak buat skrip pengacara majlis ke apa ke, boleh merujuk kepada pekeliling tersebut. Panggilan hormat bagi keturunan, tunku, kerabat-kerabat diraja, kerabat-kerabat diraja, tuanku, tengku, ungku, engku. Jadi YM ni adalah Yang Mulia. Yang Mulia. Kalau Ku Hasnan bin Ku Muhammad. Okay, jadi kita nak panggil dia tu Yang Mulia Ku Hasnan bin Ku Muhammad. Ku Hafizah binti Ku Yahya. Jadi dia punya panggilan dia adalah Yang Mulia Ku Hafizah binti Ku Yahya. Okay, so itu dia punya panggilan hormat lah. Kalau Syekh, Tuan Syekh lah. Biasa orang panggil Tuan Syekh kan. Inilah dia punya protokol dia untuk panggil apa kepada Syekh tersebut ataupun Said, Tuan Said, Tuan Syekh. Jadi kita panggil Tuan. Kemudian kalau mufti wilayah Persekutuan, mufti Kerajaan Negeri Selangor, mufti Kerajaan Negeri Johor, mufti Kelantan dan sebagainya, kita panggil panggilan hormat dia adalah sebagai Sahibul Samahah. Okey, kalau kadi Sahibul Fadilah, kalau Ustaz Al-Fadil macam ayat saya, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan, bagi memberkati majlis yang mulia pada petang ini, majlis seterusnya ingin mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Lutfi bin Solehin untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Al-Fadil Ustaz. Macam tu Jadi kita gunakan perkataan Al-Fadil Ustaz. Sebutan dia biarlah mengikut makhraj Arab sikit. Janganlah letak Al-Fadil tak ada macam tu dia kena sebut Al-Fadil. Dia
hurufnya tu kalau dalam huruf Arab, huruf dot, huruf dot, al-fadil. Kalau jadi kalau orang tu ada haji, Haji Muhammad Sirin bin Haji Muhammad Rahman. Jadi kita panggil dia Tuan Haji. Kalau dia dah pergi haji, sama juga jadi Puan Hajah. Macam tu ibu saya Puan Hajah Rahani binti Mahdin. Okey, itu antara panggilan hormat lah. Okey, seterusnya ini kalau Nana, minta maaf ya mengganggu sebab ada salah seorang peserta dia beritahu yang gambar tak berapa clear. Boleh ke zoomkan sedikit? Okey, kalau macam tu saya buka yang dekat bahagian ni boleh tak? Lepas tu zoomkan sebab ada yang tak berapa nampak pada kontennya tu. Okey, ya. Saya buka saya buka PDF. Kalau saya buka PDF nampak tak? Mungkin boleh nanti kita akan boleh zoom dia kan? Betul? Sekejap ya. Mungkin okey, tak nampak. Saya rasa yang ni pun tak nampak juga ni. Ataupun daripada yang PowerPoint tadi, tapi kita tak perlu buka yang dia punya untuk PowerPoint punya presentation tu. Kita buka kat page tu tapi Puan Nana boleh zoom dekat tepi tu. Saya terus fokus dekat situ mungkin. Lebih jelas. Sebab tadi ada yang tak nampak. Tapi tak apa, saya akan kongsikan. Saya akan kongsikan. Okey. Alright, terima kasih Puan Nana, boleh teruskan. Okey, so untuk agensi jabatan di ATM kaedah penggunaan dia adalah kalau dia tu Brigadier General. Contohnya diikuti nama dengan contoh Brigadier General Muhammad Zahid bin Mansur. Okey, jadinya kita kena letak yang berbahagia Brigadier General Datuk Muhammad Zahid bin Mansur selepas Datuk tu maksudnya diikuti dengan nama. Contohlah Brigadier General ni ada PhD, okey? Jadinya dia ada PhD, dia akan kata yang berbahagia Brigadier General Datuk Dr. Muhammad Zahid bin Mansur. Okey, so selepas Datuk ada doktor, dia mestilah surely dia akan buat PhD dulu ataupun kadang-kadang dia dapat Datuk dulu. Jadi biasanya DR tu di depan nama dia, Datuk tu adalah pangkat yang didapat daripada yang di-Pertuan Agong. Kalau DATUK bermaksud dia dapat daripada Sri Paduka yang di-Pertuan Agong. Kalau DATO apostrophe bermaksud dia dapat pangkat tu daripada kerajaan negeri. Kemudian kalau dia yang berbahagia Major General diikuti dengan nama, jadi dia punya tu nama dia adalah yang berbahagia Major General Datuk Syahadan bin Syahidan. Macam tu. Kalau PDRM pun sama, yang berbahagia DCP, DCP Datuk, DCP tak ada Datuk pun katakanlah DCP Abdul Rahman, DCP terus je Rahim bin Osman, ataupun kalau dia ada Datuk yang berbahagia DCP Datuk Yusof Haslam contoh. Kalau akademik pula, kalau akademik dia ada doktor, jadi kita letak yang berusaha doktor. Oh sorry, tadi yang berbahagia Profesor Madya setengah kalau ikut protokol lah, yang protokol sebab apa saya teringat saya punya colleague saya di universiti, dia tak nak guna yang berbahagia, jadi dia tetap maintain dengan yang berusaha walaupun dia dah Profesor Madya, dia ada doktorate, jadi dia nak guna yang berusaha. Tapi kalau ikut protokol, kita kena guna yang berbahagia Profesor Madya Doktor siapa? Suhaini bin Sulaiman. Kalau yang berbahagia Datuk pula, yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Abdul Razak bin Umar. Guna yang berbahagia. So mana-mana yang ada Datuk, yang ada Profesor Madya, yang ada Profesor. Yang ada Profesor, tak ada Tan Sri tapi dia ada Profesor. Yang berbahagia Profesor Datuk Doktor. Jadi guna yang berbahagia. Yang berbahagia Tan Sri lagilah kena guna yang berbahagia. Kalau yang kalau pasukan beruniform contohnya bomba, penyelamat, Pesuruhjaya, jadi yang berbahagia lah. Yang berbahagia PKP, JB diikuti dengan nama Datuk. Datuk beruniform. Kalau yang ni bomba lah. Right, tak apa, jangan risau sebab apa, nanti saya akan kongsikan fail berkenaan dengan Puan Tim,
supaya Puan Tim boleh distribute kepada rakan-rakan ni ataupun penonton-penonton yang tengok pada hari ni Okay, ni saya boleh apa Puan. ni Okay, MC Diva Nana ni merupakan channel untuk YouTube pun guna MC Diva Nana, ataupun Facebook page pun guna MC Diva Nana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu lebih lanjut, nak tanya soalan, nak minta saya buat khusus ke secara praktikal, saya biasanya kalau saya buat khusus MC ataupun pengurusan acara, saya akan terus bagi praktikal. Saya tak bagi teori-teori lagi dah. Sebab teori-teori ni semua ni you all boleh kadang-kadang tak guna pun sebab apa, kadang-kadang teori ni bila on the stage dia akan tak sama dengan on stage, real time jadi dialah belajar secara hands on, dialah belajar secara learning by doing. You buat, you belajar. Kalau you tak buat, you tak akan belajar apa-apa, you tak akan dapat masuk Jadi boleh mungkin boleh jemput saya sebagai salah seorang penceramah untuk train you how to become a good MC, how to become a good pengurus acara. Sebab apa? Sebagai seorang MC, nada suara sama ada nak guna tinggi, sama ada nak guna sederhana ataupun nak guna suara rendah di dalam majlis yang mana. Okay? So kita akan belajar do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Okay? Jadi suara do nak guna majlis mana? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, nak guna suara yang macam mana? Ataupun dalam majlis yang macam mana? Jadi itu saya akan train sampai you all boleh dapat. Okay, kalau tengok dalam gambar ni, ada kat sini, sebelah saya ni merupakan Profesor Madya Dr. Asrul Asrul Nasib bin Masrum. Okay. Beliau menjadi rakan, saya bagi contoh lah, lari topik sikit Beliau menjadi rakan duet saya dalam pengacara majlis bagi majlis pemakaian PUT, dan saya ambil masa dia 3 hari 3 hari untuk trainkan dia bacaan, intonasi, teks, kemudian suara, nak guna suara mana, saya train kat dia. Selama hari ni dia guna suara dada, tapi dalam pengacaraan kena guna suara perut, ataupun suara dada boleh kalau dalam majlis rasmi tapi tak boleh guna suara tekak sebab nanti dia akan mencederakan kita. Jadi kita nak guna suara dada ke, ataupun kita nak guna suara perut ke, ataupun kita nak guna suara ditekak. Yang mana yang satu untuk majlis yang sesuai dengan kita. Jadi kita boleh tahulah. So saya ambil masa dengan dia 3 hari untuk train kat dia sehinggalah dia boleh nak buat pengacara majlis ni. Jadi kena praktis. Jadi kena praktis. Okey, kat sini dekat bawah ni anda nampak sikit je. Anda nampak sikit je. Saya pernah jadi leopard, saya pernah jadi Queen of Hearts. Ini saya pernah berduet bersama dengan Dr. Alfero dalam pengacara majlis. Okay. Saya pernah jadi cowboy, pakai topi cowboy. Saya pernah jadi princess ataupun heart queen of heart dalam acara majlis bakat yang high tea, yang memerlukan tidak sangat formal, jadi boleh santai dan sebagainya. Yang ini pun high tea, yang di bawah ni pun high tea Jadi kena ikut tema lah. Bila kita ikut tema ni, kita baru feel, barulah idea datang mencurah-curah dan sebagainya lah. Okay, so kita sambung dengan tugas-tugas sebagai seorang usher. Okay, dia kena iring tetamu hormat daripada awal tetamu hormat tu datang. Okay, dan dia kena iring. Kalaulah tiba-tiba VIP tu minta dia pegang handphone dia, ataupun pegang handbag dia. Jadi sebagai seorang juru iring, you kena bertugaslah untuk pegang handphone dia, untuk pegang beg tangan dia, purse dia dan perlu jaga amanah, perlu jaga integriti, perlu jaga confidential barang-barang peribadi kepada VIP tersebut, kerana dia dengan percayanya memberi amanat dan mandat untuk dipegang dia punya handphone dan sebagainya. Jadi kena betul-betul jaga. Kemudian kena jadi kena bantu dia kalau dia perlukan bantuan. Contohnya dia kata, nanti tolong bantu I ambil gambar I berdiri, you ambil gambar I bercakap, you ambil gambar I salam-salam tetamu semua, I nak you ambil gambar I. Ada VIP macam tu. Jadi kitalah yang dah lah jadi usher. Kemudian kitalah juga jadi juru kamera kepada kita punya VIP. Jadi itulah antara tugas-tugas yang menarik sebenarnya. Dan sampaikan juga maklumat kepada tetamu hormat. Contohnya macam tadi saya beritahu
selepas ucapan perasmian dia kena berdiri di atas pentas untuk memukul gong, ataupun selepas ucapan perasmian dia kena berdiri di atas pentas untuk potong ribbon. Okey, jadinya potong ribbon, kadang-kadang ada juga VIP tanya nak potong ribbon dengan apa, dengan gigi ke? Dia adalah setengah-setengah tak yang Muhammad. Yang Muhammad kena ambil gunting. Nanti gunting tersebut akan dihulurkan oleh gadis dulang contohnya. Jadi gadis dulang ni dia pegang dulang, atas dulang tu ada gunting. Jadi yang Muhammad kena ambil gunting tu dan potong ribbon. Potong ribbon atas ke bawah? Nanti dia tanya lagi, potong ribbon atas ke bawah? Betul-betul dekat pangkal. Kita pun bagi tahu betul-betul dekat pangkal supaya bila potong daripada pangkal tu, ribbon tu pun automatically jatuh dan contoh banner ke jatuh. Kalau kat ujung mungkin banner tak jatuh. Tiba-tiba gunting dah gunting. Kenapa lah banner ni tak jatuh-jatuh? Rupanya kita salah bagi instruction kepada tetamu kehormat kita. Dan juga pastikan kedudukan tetamu kehormat kita tu di mana. Sama ada dia kena duduk, dia kena berdiri, dia kena berjalan sikit ke tengah-tengah pentas. Itu semua tu kita kena tahu, ambil tahu dan kita kena tahu perjalanan majlis. Sebab itulah dalam pengurusan acara, perkara yang paling penting adalah rehearsal. Okay, saya tekankan lagi sekali, perkara yang paling penting dalam pengurusan acara adalah rehearsal. Okay, dan tak mustahil berlakunya rehearsal. Masa rehearsal cantik, elok, PA system bagus, lampu bagus, sound system, penari-penari semua datang. Bila datang tiba hari, tiba-tiba tengah-tengah kita cakap, tiba-tiba bunyi bunyi yang menakutkan datang daripada sound. Pernah berlaku dan saya pun pernah mengalaminya. So tak ada yang perfect kadang-kadang. Kita rasa macam masa rehearsal tu dah perfect, tapi bila on the day tak berlaku macam tu. Itu biasa. So kena sabar banyak-banyak. Jadi laraskan kedudukan pembesar suara sebelum VIP memulakan ucapan. Contohlah, saya tinggi. Ataupun saya rendah. Saya rendah. Jadi mikrofon saya tu just aras-aras suara saya, mulut saya je. Datang tiba-tiba VIP tinggi sangat. Jadinya jangan biarkan VIP tu sendiri yang laraskan mikrofon, okey. Tetapi usher lah yang sepatutnya melaraskan mikrofon tu mengikut ketinggian VIP. Jangan biarkan dia pegang mikrofon. Bukanlah maksudnya dia tak boleh pegang mikrofon, tidak. Tetapi sopannya biarlah kita yang pengurus acara ataupun usher ni yang laraskan mikrofon. Itu lebih sopan. Lebih berprotokol, lebih berkredibel, lebih berkarisma. Kita punya pengurusan majlis. Jadi kalau jurugegas, runner, dia banyak sikit lah. Bantu menyiapkan teks pengacara kalau boleh, kalau dia ada masa. Kemudian dapatkan biodata majlis, biodata pencerama, biodata nama VIP dan juga hebahan-hebahan yang perlukan. Contohnya dalam majlis perasmian seminar pendidikan abad ke-21 contohnya, ada hebahan-hebahan untuk mempromosikan gadget-gadget macam contoh TV, monitor, speaker yang datang buat buka booth di seminar tersebut. Jadinya runner ni lah perlu dapatkan hebahan tersebut. Okay? Contohnya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pergi ke booth 21, perempuan akan disambut dan dikendaki menjawab kuis. Sekiranya tuan-tuan dan puan menjawab kuis tersebut dengan berjayanya, tuan-tuan dan puan akan memenangi sebuah TV monitor 14 inci. Contoh, saya bagi contoh. Jadi hebahan-hebahan tersebut perlu diperolehi daripada runner dan runner akan sampaikan kepada pengacara untuk menyampaikannya. Jadi bantu pengacara sekiranya masalah. Pengacara ni kadang-kadang dia tak boleh lari ataupun dia tak boleh bergerak ke mana-mana selain daripada berdiri, bersedia dan berdiri di podium. Sebenarnya dalam majlis kita ada macam, kita panggil dia rostrum. Biasa orang sebut rostrum kan. Tapi perkataan yang sebenarnya adalah podium. Rostrum tu maksudnya satu platform yang leper dan kita letak di atas pentas. Itu yang sebenarnya perkataan rostrum tu untuk kita berdiri dan sebagainya. Yang kalau ada mikrofon tu kita panggil dia podium. Dan juga runner ni juga kadang-kadang dia bertugas sebagai pengacara simpanan. Jadi kena standby lah. Okay.
Jadi penyampaian buku program, penyuang air, dia kena dia kena ketahui protokol, keutamaan tetamu hormat. Ada juga tetamu hormat yang dia tak nak air manis, ataupun dia tak nak air yang ada kala-kala. Dia nak air putih saja. Jadi kita sediakan air putih. Ataupun ada juga VVIP yang dia tak nak air mineral water. Mineral water jenis springer tu dia tak nak. Dia nak air mineral water yang jenis lain daripada lain. Jadi kena ambil tahulah benda-benda macam tu, kena follow up dengan PA ke dan sebagainya, TA dia dan sebagainya. Mungkin dia ada pantang dan sebagainya. Jadi kena tahu nak tuang macam mana, nak jenis air nak macam mana. Okay? Menggunakan protokol yang betul ketika memberikan buku program dan menuangkan air kepada tetamu hormat. Okay. Best practice. Okay, best practice adalah meletakkan buku program tu di atas meja. Meja, kita panggil dia apa? Meja high, T table table T tu di depan kursi VIP tu letak je buku program. Okay, dan juga bila dah VIP dah duduk, okay, barulah kita tuangkan air. Jadi tuang air tu, kita kena sentiasa menundukkan sedikit badan kita tu. Nak tuang air, tunduk, kemudian tuang air sambil kita duduk, kita bend down kita punya badan, kemudian lepas tuang air tutup botol dan sekali lagi tunduk kepala dan beredar tu pula dengan keadaan yang sopan lah, penuh etika lah, dan juga tidak menghalang pandangan tetamu hormat, dan paling penting sentiasa kena manis muka dan berbudi bahasa bersopan santun. Elok perempuan lah biasanya, takut lelaki ni kadang-kadang kurang. Bukanlah lelaki tak bersopan santun. Ada. Benda-benda semua ni boleh train. Okay. So tak ada masalah, lelaki dengan perempuan boleh buat. Jadi penyambut tamu dan sebagainya. Jawatan kuasa hadiah, dia kena susun atur hadiah mengikut acara. Okay. Kena pastikan senarai penerima hadiah tu adalah selari dengan senarai yang ada pada pengacara. Berlaku pada saya hari Ahad yang lepas. Okay. Yang mana dekat senarai pengacara sepatutnya saya dapat nombor 3. Okay, saya dapat nombor 3, third prize best award. Contoh saya dapat third prize. Tetapi apabila saya naik di pentas, saya menerima hadiah first prize. First prize yang berharga RM500. Sepatutnya saya dapat RM200 saja. Tapi tiba-tiba bila saya pegang, RM500 dapat first prize. Wah, saya dah macam excited sangat-sangat. Tapi nasib baiklah, tindakan saya tu, saya belum post lagi gambar-gambar yang saya dapat first prize tu. Rupanya salah. Salah. Dan saya cepat-cepat pergi dekat jawatan kuasa urus dia. Saya katakan, yang sebenarnya saya ni dapat nombor 1 ke nombor 3. Okay? Jadi saya kena pastikan. Lepas tu dia kata, oh puan, minta maaf ya, tadi yang sebenarnya ada sedikit kecelaruan yang mana pemenang tu mula-mula kata tak nak datang. Lepas tu dia datang dah, semua dah lari dia punya list of penerima hadiah tu. Itu yang berlaku. Sebab tu lah rehearsal sangat-sangat penting. Kita dah boleh jangka sebenarnya masa rehearsal tu apa yang akan berlaku. Kemudian mengetahui protokol acara penyampaian hadiah, kejap lagi saya kongsikan. Kedudukan penyampai dan pengirim, dan kedudukan yang nak memegang dulang dan mengundur serta menerima. Jadi jawatan kuasa ni kena sediakan 2 dulang. Wajib ada 2 dulang. Sebab apa? Menghulurkan hadiah dan juga menerima hadiah. Menerima hadiah hadiah yang sebenarnya bukan hadiah, menerima cenderamata. Menghulurkan cenderamata, kemudian menerima cenderamata daripada VVIP. Jangan biarkan VVIP tu membawa ataupun menjenggit cenderamata yang kita beri. Biasanya kita bagi dekat dia punya PA, biasanya kita bagi dekat dia punya usher yang akan bawa hadiah tu. Okay, plan A, kedudukan semasa penyampaian hadiah. Kalau plan A, okay, kita tengok ini tetamu macam tadi tu. Ada mouse saya, okay. Ini tetamu yang tadi duduk di bawah, ini tetamu, okay. Semua ni di atas pentas. Daripada atas ni semua di atas pentas. Jadi juru kamera, kalau boleh pengarah program letaklah juru kamera ni di bahagian sudut sini. Jangan letak di sini, jangan letak di tengah-tengah ni. Ya Allah, seksanya kadang-kadang. Sebab apa? Depan ni kadang-kadang ada tangga, okay. Jadinya penerima hadiah akan naik daripada tangga sebelah kanan lah. Kalau saya menghadap slide ni, maksudnya dia akan naik daripada tangga kanan dan turun tangga kiri. Jadi pemegang dulang dia kena berdiri di belakang sikit daripada penyampai hadiah. Kenapa? Sebab
apabila penerima hadiah ni, yang ini akan menerima hadiah daripada penyampai hadiah, juru kamera akan ambil gambar mereka shoot berdua. Jadi sangat tak cantik kalau ada pemegang dulang di sini. Jadi pemegang dulang ni biasanya dia kena berdiri di belakang sikit ataupun dia menjak ke sini sikit. Menjak ke kanan sikit. Dan juga ini merupakan pengiring dan biasanya penyampaian hadiah ini merupakan VVIP yang memberi ucapan perasmian tadi. Dia akan sampaikan hadiah dan sebagainya. Jadi penerima-penerima hadiah beratur daripada sini pergi ke penyampaian hadiah, juru foto pun shoot gambar dan salam pengiring bagi yang sama-sama muhrim dan keluar terus ke kiri. Okey, kalau ini plan A. Seterusnya, kalau plan B. Kalau plan B pula, okey, sama kedudukan dia yang mana penerima hadiah ni akan naik tangga di sebelah kanan, okey. Tetapi pengiring ni, pengiring ni yang akan sampaikan kepada penyampai hadiah, iaitu yang orang yang memberi ucapan rasmi. Jadi pemegang dulang yang menghulurkan hadiah ni akan menghulurkan hadiah kepada pengiring dan pengiring bagi hadiah kepada penyampai hadiah. Penyampai hadiah akan bagi kepada penerima hadiah. Jadi juru kamera boleh shoot terus gambar kat sini. Jadi kat sini tak ada apa, kosong. Kat sini ada kosong. So cantiklah, gambar tu akan jadi cantik lah. Jadinya penerima hadiah akan terima kat sini. Jadi gambar cantik lah bila jadi ni. Kalau jadi pengarah program, tolong pastikan ataupun floor manager, tolong pastikan juru kamera tidak berada di tengah-tengah sini. Sebab apa? Dia sangat-sangat mengganggu tetamu untuk lihat, sangat-sangat mengganggu penerima hadiah yang kadang-kadang tersilap turun tangga melalui sini. Kalau tak ada tangga tak apa. Tapi kalau ada tangga, masalah. Nanti dia akan turun daripada sini. Jadi nak jalan pun susah, nak ambil gambar pun susah, tamu-tamu mak ayah ke apa yang nak ambil gambar pun susah. Right. Seterusnya, okey, bila dah habis penyampaian hadiah tadi, tiba masa untuk penyampaian cenderamata. Okey, cenderamata. Antara cenderamata dengan cenderahati, mana satu kita nak sebut? Ni soalan saya. Ni soalan test ni. Maklumlah, lecturer dia suka bagi test. Jadinya jawapan dia kita gunakan perkataan cenderamata. Kenapa kena guna cenderamata? Sebab cendera itu adalah perkara ataupun barang yang boleh dilihat dengan mata. Okey? Jadi kita tak guna cenderahati sebab hati kita tak nampak physically lah. Maksudnya kalau secara amnya barang ataupun hadiah itu kita nampak dengan mata. Jadi kerana itu kita menggunakan perkataan cenderamata berbanding dengan cenderahati. Satu lagi cendera kasih kalau tak salah saya. Kalau di istana kita panggil dia cendera kenangan. Itu ayat ataupun perkataan yang digunakan di istana, cendera kenangan. Okay, again. Tadi saya ada bagi sebut, kena ada dua dulang. Inilah fungsi dua dulang dalam pengurusan acara yang mana dulang pertama, dia akan bagi cenderamata kepada pengiring. Biasanya tuan rumah lah. Tuan rumah akan bagi cenderamata tersebut kepada VIP, iaitu yang memberikan ucapan perasmian. Dan ucapan perasmi tadi tu akan letak balik hadiah tu di dulang yang kedua. Jadi jangan biarkan perasmi ni membawa hadiah dia turun ke bawah pentas. Sangat tidak sopan, sangat tidak manis. Macam kalau senang cakap lah, macam tak pernah jumpa pula hadiah kan. Jadi kita tak boleh buat macam tu. Jadi kita kena kekalkan protokol dan etika tu. Jadi biasanya penyampai hadiah, VVIP pun faham. Dia akan hulurkan kembali hadiah tu kepada dulang yang kedua. Okay? Jadi yang gadis dulang yang kedua ni lah sepatutnya kena hulurkan hadiah tersebut kepada usher dia tadi. Supaya boleh letak di dalam kereta, bagi kat driver ke, bagi kat driver perasmi ke, jadi bagi kat dia. Jangan biarkan dia menjejek hadiah tersebut. Okay. Pengurus penerima, salah satu jawatankuasa dalam pengurusan acara juga perlu ada, iaitu apa yang kita panggil dia yang penerima lah, menerima menyambut tetamu, susun penerima, susun kedatangan, susun hadiah selari dengan senarai. So semua tu kena susun lah. Dia yang akan menerima tetamu, dia akan tahu siapa VIP datang, siapa VIP tak datang dan sebagainya.
Okey, ini dia. Kalau tak ada Cik Haizil tadi ni, dalam program kita pada hari ni, mungkin kita punya webinar tak boleh berjalan dengan lancar. Contoh jadi kelengkapan jawatankuasa air seranta ni, dia kena pastikan kelengkapan ICT ni tip-top, tak ada yang rosak. Okay, sorry, saya tak cabut saya punya bateri. Okay. PA system yang bagus, mikrofon yang bagus, okay. Kemudian lagu yang nak digunakan tu, lagu apa dulu? Lagu negaraku dulu, lagu negeri Johor dulu, lagu negeri Selangor dulu. Mana satu dia kena tentukan, sebab tu rehearsal. Again, rehearsal sangat-sangat penting. Kalau ada persembahan, lagu nak main kat mana? Kena bagi siap-siap, sama ada pen drive ke, sama ada melalui Google ke, Google Cloud ke dan sebagainya. Bagi siap-siap kepada orang ICT. Kawalan lampu, kawalan muzik, kawalan montaj, kawalan video yang untuk ditayangkan sepanjang program perlu ada dan perlu diketahui oleh seseorang. Okay. Okay. So ni bonus Puan Tim, tips MC berpasangan. Saya rasa kita pun dah nak towards ke penghabisan, tamat. Betul. Bagi tuan-tuan dan perempuan yang ada peluang, insya-Allah nanti untuk menjadi MC berpasangan, ni antara tips-tips dia. Saya bagi tips dia. Okey, kalau sekiranya kalau single, jadi tak perlu risau untuk pembahagian teks. Mudah untuk menggayakan lantunan vokal tinggi ke arah sederhana ataupun rendah dan perlu bersiap sedia sepanjang masa lah kalau single Tapi kalau duet, partner MC, pembahagian teks semoleknya sama rata. Jangan makan kawan, chemistry dan keserasian tu kena bermula bukan semasa majlis, tetapi kena bermula sebelum majlis, semasa rehearsal ataupun dalam majlis-majlis, sebelum majlis bermula dah kena ada chemistry, dah kena ada rasa saling hormat menghormati, kena rasa percaya, sama-sama percaya, dah kena plan besok nak pakai baju apa. Kalau I pakai baju songket, you pun kena pakai baju songket. Jadi meeting bersama, pencarian bersama, keserasian tu kena ada sebelum majlis bermula. Percaya pada pasangan dan juga janganlah terlebih-lebih seorang pakai baju biasa je, baju t-shirt collar je, tapi yang seorang lagi pakai bertanjak-tanjak dia punya pakaiannya. Jadi tak sesuai, tak sama, tak seiring. Jadi kat situ saja pun kita punya first impression terhadap MC dua orang ni pun dah nampak bahawa mereka ini tidak ada chemistry, mereka ini tidak ada keserasian. Walaupun cakap macam mana pun tak nampak dia punya partnership dia. Okay. So please, pembahagian teks pula semolek-moleknya. Sebab itulah dalam kursus-kursus saya ajar macam mana nak buat teks supaya teks tu nampak sama rata antara lelaki dengan perempuan ataupun dua-dua MC ni bagi nampak sama rata. Dua-dua sama banyak cakapnya. Tak adalah seorang cakap sikit, seorang lagi cakap banyak. Jadi dalam pembahagian teks saya memang ada ajar macam mana nak buat supaya nampak bagi sama rata. Okey, ni antara do and don'ts kepada pengacara majlis. Okey, kena buat kena sebutan yang jelas, kena makhraj huruf yang jelas. Kalau contoh macam ha, huruf H, Harun, okey, ataupun kasih sayang, kasih kita. Jadi tak adalah sebut macam kasih kita ataupun kisah sebutan dia Tuanku Halimah Hamidun. Jadi kena betul-betul suaranya, sebutan kena jelas. Okey, kemudian sebagai seorang pengacara majlis kenalah bersedia 2 jam awal. Kalau yang majlis akan bermula pukul 10 pagi, jadi pukul 8 dah kena ada. Ataupun majlis bermula pada pukul 8 malam, pukul 6 petang tu dah kena standby everything. Okay, jadi skrip apa semua tu dah kena bersedia sehari sebelum. Saya biasanya kalau saya ada MC, okay, saya kena mengacara majlis, biasanya saya akan kena tidur dulu. Sebab apa? Semasa saya bertugas sebagai seorang pengacara, dia memerlukan tenaga yang banyak. Sebab apa? Kita buat keluar suara pun memerlukan tenaga sebab keluar suara daripada perut. Jadi tenaga nak kena ada. Jadi kena exercise dan sebagainya untuk maintain kita punya energy level. Okay, kemudian bila baca nama semasa salutasi tu, so baca nama dan tengok wajah VVIP dan senyum.
Itu nak kena practice macam mana nak cari, macam mana nak dapatkan confident level untuk kita baca nama VVIP dan kita tengok muka dia dan kita senyum pula. Jadi benda tu Masya Allah nak kena practice, nak kena sentiasa ada level of confidence yang tinggi supaya dia tengok kita, kita pun tengok dia dan kita tersenyum. Saya pernah mengasyarakan majlis, dengan Menteri Pendidikan terdahulu iaitu Dr. Mazli Malik. Semasa itu Yang Berhormat masih lagi Yang Berhormat Dr. Mazli Malik. Saya tengok dia tengok saya dan kami senyum bersama-sama. Agak lama sikit Sebab apa? Sebelum tu saya ada sebut perkataan bahasa Arab dan sebagainya kan. Jadi dia macam ada sedikit impress dengan perkataan bahasa Arab dan sebagainya, saya tak tahu, tapi dia tengok saya macam senyum lama sikit Jadi itu antara perkara-perkara yang kita boleh attract the audience Okay, seterusnya apa dia don'ts? Okay, jangan ulas ucapan perasmian, jangan ulas ucapan aluan, jangan ulas apa-apa ucapan Sebaik saja ucapan diakhiri dengan ini. Saya menamatkan ucapan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Prof di atas ucapan yang sangat-sangat memberangsangkan audience semua Okay, jangan cakap macam tu tak boleh ulas ucapan dia yang sangat-sangat memberangsangkan. Oh tidak, tak boleh Jadi kita majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Prof di atas ucapan sebentar tadi. Dah cukup tak perlu nak ulas panjang-panjang lebar-lebar, tak ada Kemudian jangan bercakap kecil di mikrofon. Kita tiba-tiba kita nak cakap dengan floor manager, aku tak faham lah kau tulis apa kat sini, aku tak faham lah macam mana kita nak baca pengumuman ni. Jangan bercakap-cakap kecil di mikrofon. Kalau nak, tutup mikrofon ataupun lari sedikit daripada rostrum ataupun podium, kerana suara kita tu, kalau lah mikrofon tu yang jenis mikrofon mahal mikrofon dia mahal, dia punya sensitivity dia sangat-sangat tinggi dan dia boleh capture kita punya suara walaupun kita telan elio. Telan elio pun boleh dengar kita punya telan, audience boleh dengar kita punya telan elio jadinya elakkan okay. Kemudian jaga pergerakan, jangan jauh sangat daripada rostrum ataupun podium. Sebab apa? Anytime tiba-tiba berlakunya kecemasan yang memerlukan kita, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk kekal di tempat duduk masing-masing dan tidak panik kerana terdapat sedikit masalah teknikal dan jawatan kuasa teknikal sedang berusaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Jadi benda-benda macam tu kalau kita tak ready ke apa ke, kita pun sendiri panik, kita pun lari, tiba-tiba apa berlaku, susah. Orang lagi panik. Jadi sebenarnya sebagai seorang pengacara majlis, sebagai seorang pengarah program, mereka tidak boleh panik dan mereka adalah orang yang audience terpaksa highly depends. Audience terpaksa depends on. Kalau berlaku panik dan sebagainya, kita tak boleh panik. Audience kita kena calm down dan sebagainya. Dan jangan guna banyak pantun untuk majlis formal. Cukup. Kalau saya praktis saya, cukup satu pantun saja untuk majlis formal. Iaitu pun saya guna di akhir majlis. Yang mana pantun yang saya gunakan tu pula adalah pantun yang tidak pernah dibuat, tak pernah dibaca, tak pernah direka. Tidaklah, maksudnya hari-hari kita punya pantun dia asyik-asyik buat cepedak di luar pagar, ambil galah tolong tunjukkan. Kalau saya budak baru belajar, tolong ajarkan, macam itulah ataupun yang kalau ada semua di ladang. Lepas tu apa benda lah pantun yang sama saya pun tak ingat lah. Pantun yang sama, cuba cari pantun yang berbeza yang tak pernah didengar dan saya memang ada satu buku pantun yang berbeza-beza Okay. Okay Puan, kita ada lebih kurang dalam 8 minit je lagi ni. Okay. Boleh tak kita macam terus kepada soalan, sebab takut nanti ada beberapa soalan juga ni. Boleh, Puan, ada soalan pertama tu, boleh bagi cadangan bagi tetamu yang berkerusi roda untuk nak mengalukan tetamu tersebut. Tetamu yang berkerusi roda dan tetamu yang bertongkat. Macam manakah cara untuk mengalukan tetamu tersebut? Kedudukan yang sesuai untuk mereka. Sebelum tu saya stop presenting dulu Okay, tetamu untuk yang berkerusi roda dan juga tetamu yang bertongkat. Ya, betul. Sepatutnya pengurus acara ataupun pengarah program, dia kena sediakan akses tersebut.
Dia kena akses sediakan tersebut laluan yang berbeza, dengan orang yang sihat ataupun orang yang normal. Dia memang kena sediakan laluan yang berbeza supaya orang yang bertongkat, orang yang berkursi roda terus melalui satu laluan khas untuk mereka saja. Itu perancangan yang perlu dibuat oleh pengarah program. Okay? Puan Tim? Okey, ada satu lagi soalan, protokol bagi VIP yang bawa anak. Macam mana tu? Protokol bagi VVIP ke VIP? VIP yang di sini disebut sebagai VIP yang bawa anak. Okay, so far saya belum pernah lagi menghadapi situasi berkenaan, tetapi kalau ikut human sense saya, biasanya usher dia kena cari, sebab tu tadi ada satu box yang mengatakan bahawa usher perlu bantu VIP sekiranya VIP memerlukan bantuan, betul? Jadinya usher ni perlu sediakan ruang ataupun mencari orang yang boleh look after ataupun jaga anak VVIP tersebut. Okey, soalan seterusnya, kedudukan MC dalam majlis kecilan untuk penyampaian di mana ya? Okey, kecilan biasanya kalau cuba bayangkan atas stage. Sekarang ni kita berdiri di atas stage. Bayangkan sekarang ni kita berdiri di atas stage. Podium ataupun rostrum ucapan rasmi, pengucap rasmi adalah di sebelah kanan, tangan kanan di atas stage. Manakala rostrum untuk MC diletakkan di bawah stage di bahagian kiri pentas. Tapi di bawah stage. Okey, ada lagi soalan. Adakah penganjuran secara webinar majlis ataupun syarat program atas talian perlu mengikut protokol juga? Okey. Protokol untuk program webinar, perlu hanya apabila melibatkan salutasi, melibatkan panggilan hormat, dan juga susunan atau cara lah mula-mula, sebab kita tak ada penyampaian hadiah, tak ada penyampaian cenderamata dan sebagainya, tapi dia melibatkan salutasi. Jadi salutasi tu sangat-sangat penting sebab dia boleh mengecilkan hati, VVIP dan sebagainya. Jadi yang protokol tu di bahagian salutasi tadi. Okey, terima kasih sangat-sangat Puan Nana atas perkongsian, atas segala jawapan yang telah dikongsikan kepada para peserta. Nampaknya dah tak ada lagi soalan lain dah kot, kan? Okay. Ada lagi ke soalan yang mungkin yang terakhir para boleh. peserta sana? Tak ada lagi ni nampaknya. Puan Ani, mohon kongsi kontak details Puan untuk jemputan ceramah di masa hadapan. Dah dapat next job. Tadi kami dah kongsikan sebenarnya tadi di atas ni. Ada dia punya link ke apa tadi? Link YouTube Puan Nana sebenarnya. Puan Nana lah panggilan manja kan. Okey, tapi kalau mungkin sekali lagi Puan Ani boleh sharekan nombor kot. Ini sebab mungkin dia terlepas. Boleh? Okey, nombor telefon saya sekiranya ingin dihubungi 017-653-7678. Okey, itu nombor telefon saya. Sekali lagi saya ulang, 017-653-7678. Kemudian Facebook page saya adalah MC Diva Nana. MC Diva ke Diva je? Yang tadi Diva tu? Diva Nana. IV. Saya dah tuliskan dekat di komen. Dan Nana. Saya dah ada tuliskan di ruang komen, nanti boleh refer balik lah pada siapa yang bertanya tu. Okay, terima kasih sangat-sangat saya ucapkan kepada penceramah kita Puan Nana atas segala perkongsian yang sangat saya rasa sangat bermakna lah pada saya kan, especially saya pun orang baru belajar. So terima kasih sangat saya ucapkan kepada Puan Nana, juga terima kasih kepada para peserta semua yang sudi melapangkan masa untuk bersama-sama mendengar program ilmiah ini. Juga tidak lupa saya terima kasih juga kepada Puan Haryanti, tadi ada ada Miss Regina,
Juga terima kasih kepada Encik Muhammad Kaizi ya di belakang tabir itu yang menguruskan segala teknikal dan sebagainya. Sesungguhnya yang buruk itu datang daripada saya, yang baik itu datang daripada ni lah. Terima kasih sangat-sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kerana menjemput. Bye.